Faham? Tapi kalau orang tanya, apa dalil wujudnya Allah? Nah, kita tak tahu nak jawab. Habis itu, kamu ni Islam? Ya, saya Islam. Pasport saya, kad kenalan saya tulis Islam. Islam saya Islam. Islam ikutan mak saya dulu Islam, saya pun Islam. Maka ni yang menyebabkan orang jadi macam-macam sekarang. Karena apa? Karena tidak mengambil perhatian terhadap ilmu yang sangat penting ini, ilmu tauhid. Boleh tak? Tapi kalau kita datang kelas tauhid, kalau tak pandai pun, saya tak ingat Ustaz, tapi saya datang belajar. Tu alhamdulillah. Kurang-kurangnya datang belajar. Ini yang masalahnya tak belajar langsung. Dia kata saya belajar pun tak pandai. Tak, nanti dalam kubur Allah Ta'ala tak tanya, kenapa belajar tauhid dulu tak pandai? Tak tanya gitu. Tanya dulu, belajar ke tidak? Penting belajar ke tidak? Dan ingat, lagi belajar, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan pada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, bapa, datuk datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk meneruskan daurah kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Al-Imam Burhanul Islam atau Burhanuddin Az-Zarnuji radhiyallahu taala anhu. Kita dah masuk pada fasal yang ketiga berkait dengan pemilihan guru, perakan belajar dan penetapan. Penetapan ni kita akan tengok nanti apa maksud dia. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Pemilihan ilmu. Penuntut ilmu seharusnya memilih cabang yang terbaik pada setiap ilmu dan urusan agama yang menjadi kemestian hariannya, seperti sembahyang, kemudian kemestian yang seterusnya seperti haji dan zakat. Penuntut hendaklah mengutamakan ilmu tauhid dan mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui dalil, kerana beriman secara taklid walaupun sah pada pandangan mazhab kita, yakni ahli sunnati wal jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Di sini pengarang iaitu Syekh Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu menerang kepada kita bahawa perlu untuk kita memilih ilmu yang terbaik dan diperlukan pada waktu tersebut. Bukan semua benda kita boleh tuntut pada satu masa yang sama. Itu kata ulama, kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, lan yablughal ilma jami'an. Kita tidak akan sekali-kali untuk memperolehi ilmu tersebut ahadun. Seorang tidak akan sampai kepada kesemua ilmu. Dia tak akan boleh tuntut semua ilmu. La walau ma rathahu alfasanah. Kata Imam Syafi'i, tidak sekali-kali tidak akan seorang tadi boleh mengumpulkan ke semua ilmu walaupun dia telah mumarasah ataupun bersungguh-sungguh menuntut ilmu tadi selama 1000 tahun. Maksudnya Imam Syafi'i ingin bagi tahu kepada kita bahawa kalaupun kita hidup umur 1000 tahun sekalipun, tak akan mampu untuk kita belajar ke semua bidang ilmu yang ada dalam dunia. Betul lagi umur kita yang singkat. Maka sebab tu ulama bahas tentang benda apa yang patut kita belajar waktu ketika mana masih ada tempoh masa ini yang singkat dan umur kita yang pendek. Itu kata Syekh, didahulukan ilmu yang ahsanah, yang terbaik untuk urusan kehidupan kita. Sama ada kemestian harian seperti solat ataupun seperti zakat dan haji, ini fardu ain. Dan kemudian Al-Imam Zarnuji radhiyallahu anhu bahas kepada kita, cerita kepada kita tentang keutamaan mempelajari ilmu tauhid. Ilmu usuluddin. Ini yang ramai orang tinggal, ilmu usuluddin. Sebab tu kata ulama, ada ilmu yang makin bertambah pengetahuan tentang ilmu tersebut, tidak
menjadi faedah yang besar. Tapi ada ilmu yang makin bertambah dan makin banyak dia belajar, makin baik kepada orang tersebut. Iaitu ilmu apa? Ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid adalah ilmu yang kalau belajar, setiap hari kita belajar pun, kitab yang berbagai kita belajar, naik peringkat demi peringkat, itu sangat baik. Ya, karena ia berkait dengan keimanan. Dia berkait dengan pengetahuan kita tentang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain. Dan karena apa juga? Karena belajar ilmu tauhid ini wajib, sebabkan karena kita dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah berpandangan mengatakan bahawa orang yang taklid dalam akidah, maksudnya yang dia lahir sebagai Islam dan dia Islam tadi hanya ikutan kepada bapa dan juga datuk dia dulu yang Islam. Maka iman orang yang begini, yang tidak belajar, tidak cari dalil, maksudnya bila ditanya apa dalil wujudnya alam ini, apa dalil wujudnya Allah Ta'ala, maka dia tidak boleh jawab dengan dalil yang ijmal. Maksud dalil secara umum pun tak boleh jawab. Maka dia perlu belajar. Orang tanya kat kita, apa dalil wujudnya Allah? Dia beritahu wujudnya alam. Ada alam, bukti kepada wujudnya Allah. Karena alam ni makhluk. Takkan makhluk jadi sendiri. Seperti mana ada tapak kaki unta, dah tentu ada unta. Ada taik lembu tengah jalan, maknanya ada lembu yang duduk di jalan tersebut sebelum tu. Takkan ada taik lembu, tiba-tiba lembu tak ada. Boleh? Nampak taik lembu, lepas tu duduk pikak seorang-seorang. Boleh jadi ke lembu ni ada kat sini? Pikak apa lagi? Sungguhlah lembu tu dah lalu situ dan berak di situ. Betul tak? Masuk dalam tandas, tengok tak flash, maksudnya ada orang berak lah sebelum tu. Nah, jadi makna daripada itu sebagai asar. Asar, dalil kepada muassir. Kesan, itu adalah dalil kepada yang meninggalkan kesan tersebut. Jadi kita beritahu bila orang tanya apa dalil wujudnya Allah, kita kata wujudnya asar. Maksudnya wujud asar, wujudnya kesan yang ditinggalkan, itu adalah bukti kepada wujudnya yang memberi kesan tersebut, yaitu Allah. Jawab yang tu, ini orang yang tahu. Tapi bila ditanya secara tafsil, tolong bagi tahu kepada saya secara terperinci tentang dalil wujudnya Allah. Apa dalil daripada Al-Quran, daripada hadis? Oh, yang ni dia kata nanti dulu, saya tak pernah hafal benda ni. Itu pun sudah cukup bagi dia untuk dikira sebagai beriman, tanpa taklid. Faham? Tapi kalau orang tanya, apa dalil wujudnya Allah? Nah, kita tak tahu nak jawab. Habis itu, kamu ni Islam? Ya, saya Islam. Pasport saya, kat kenalan saya tulis Islam. Islam saya Islam. Islam ikutan mak saya dulu Islam, saya pun Islam. Maka ni yang menyebabkan orang jadi macam-macam sekarang. Karena apa? Karena tidak mengambil perhatian terhadap ilmu yang sangat penting ini, ilmu tauhid. Boleh tak? Itu makna dia. Karena apa? Karena dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ada 6 pandangan tentang masalah orang yang bertaklid dengan akidah. 6 pandangan. Ada sebahagian pandangan dalam 6 pandangan tersebut yang mengatakan hukumnya tidak sah. Maksudnya kafir orang yang taklid dengan akidah. Kafir tu. Kafir di sini makna dia apa dia? Kafir di sini adakah makna tidak boleh kahwin dengan dia sebabkan karena dia tidak tahu tauhid? Secara ijmal sekalipun. Tak, kafir di sini dengan maksud dia tidak selamat ketika di akhirat nanti. Itu makna kafir dalam perkataan tersebut. Lepas tu kena faham elok. Makna kafir bagi orang yang bertaklid yang disebut oleh sebahagian ulama, orang yang bertaklid dalam akidah. Akidah, bukan tauhid dalam fiqh. Fiqh kita wajib taklid. Bagi kita bukan ahli dalil. Contoh dalam bab solat, kita ikut mazhab Syafi'i. Itu taklid dalam fiqh, bukan taklid dalam akidah. Dalam fiqh wajib taklid kerana kita bukan ahli dalil. Kita bukan ahli ijtihad. Boleh berijtihad dengan hukum hakam. Ambil pada Quran dengan hadis. Kita bukan ahli dia. Maka kita kena ikut dengan ahlinya. Tapi kalau dalam tauhid, kena tahu secara ijmal, secara umum. Itu yang kena mengaji. Sebab tu yang tuan-tuan belajar, kalau kata tok guru kita mari sini belajar, mengajar kitab kepada kita tauhid yang ringkas-ringkas. Aqidatul Awam contohnya, kita Aqidatul Awam karangan Al-Imam Marzuqi, itu pun sudah cukup untuk mengeluarkan kita daripada dianggap sebagai orang yang khilaf di kalangan ulama pada iman dia. Pada iman orang tersebut. Itu kena belajar tauhid. Kalau tak belajar tauhid tuan-tuan akan masih lagi berada dalam salah satu daripada 6 pandangan tersebut. Tapi kalau kita datang kelas tauhid, kalau tak pandai pun, saya tak ingat Ustaz, tapi saya datang belajar. Tu alhamdulillah dah. Kurang-kurangnya datang belajar. Ini yang masalahnya tak belajar langsung. Dia kata saya belajar pun tak pandai. Tak, dan dalam kubur Allah Ta'ala tak tanya.
Kenapa belajar tauhid dulu tak pandai? Tak tanya gitu. Tanya dulu, belajar ke tidak? Penting belajar ke tidak? Dan ingat, lagi belajar, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan pada orang tersebut. Albert Einstein, semua orang kenal. Kata dia, saya jadi pandai bukan kerana saya pandai, tapi kerana kesungguhan saya. Dia kata, bukan kerana saya pandai, dia kata. Dia bukan pandai. Albert Einstein memang antara orang yang tak pandai pun sebenarnya. Tapi disebabkan kesungguhan dan disebabkan kerana himmah yang tinggi, kerana semangat dia yang tinggi dalam menuntut ilmu, hanya Allah Ta'ala bagi juga kepada dia. Kalau Albert Einstein Allah Ta'ala bagi, takkan kita umat Nabi kita Muhammad yang Muslim Allah Ta'ala tak bagi? Nah, boleh faham tak? Beruk pun kalau kata diajak kepada dia, gajah kalau diajak kepada dia melukis, tiap-tiap hari tu ajak yang tu je, boleh lukis gajah. Gajah boleh melukis. Gajah pun kalau diajak boleh main bola dia. Tidak? Walaupun dia sepak sekali, 2 kali ya, tapi kira pelik pada gajah lain tak kerti sepak bola. Tidak? Kenapa jadi macam tu? Kerana dilatih. Kerana ada kesungguhan, kerana istimrar, kerana berterusan macam tu. Itu juga kita manusia. Nah, jadi jangan kita rasa bila datang belajar kelas tauhid je kita kata susah ni tauhid ni, malah belajar. Tak, jangan macam tu. Kena datang belajar. Pandangan yang kedua, jadi faham kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama sebut orang yang taklid dalam akidah tidak belajar dalam keadaan dia ada kemampuan untuk belajar ilmu tauhid, maksudnya kefahaman dia senang. Dia bukan orang yang balik, yang sangat bodoh. Maksudnya kalau diterang 80 kali pun tak ingat-ingat. Tak faham dia. Tak ada kot kita ada macam tu. Nah, kita ni kalau tak faham pun sekat 3-4 kali tak faham. Masuk 5 kali insya-Allah kot boleh kot faham. Nah, jadi orang yang macam ni ada kemampuan tapi tidak belajar tauhid. Pandangan sebahagian ulama kata dia kafir. Kafir dengan makna apa? Kafir dengan maksud tidak selamat di akhirat. Bukan kafir dengan maksud dia tidak Islam. Tidak. Ini salah kalau kata orang syarah ke arah tu. Dia kata, ni tengok, siapa taklid dalam akidah hukumnya kafir. Makna dia, tidak boleh kahwin dengan dia, tidak boleh kita bagi harta warisan kepada dia kalau mak ayah dia meninggal dan sebagainya. Itu bukan maksud. Maksud kalam kafir tadi dalam perkataan para ulama, tidak selamat di akhirat. Itu makna dia. So di akhirat, dia tidak selamat. Keadaan dia seperti golongan yang bukan Islam. Di depan Allah Ta'ala nanti. Baik. Yang kedua, pandangan ulama mengatakan bahawa dia termasuk ahli maksiat. Walaupun dia taklid dalam akidah dalam keadaan dia ini orang yang mampu belajar, maka dia ni dikira ahli maksiat. Maksudnya kehidupan dia setiap hari dikira sebagai ahli maksiat. Dan ini berdosa setiap hari. Dia duk ingat berdosa tinggal semayang kan? Tak. Ada lagi dosa dia yang tak sedap dia buat. Iaitu apa dia? Meninggalkan pengajian tauhid. Meninggalkan sesuatu yang dia tidak tahu, yang sepatutnya dia tahu secara umum dalam ilmu tauhid. Ini kena ambil perhatian betul-betul. Nah, yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan bahawa haram kita mencari dalil. Ada yang kata macam itu pula. Tak boleh cari dalil. Kena taslim, serah kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh cari dalil. Ini pandangan sebahagian ulama sufi. Para ulama sufi kerana mereka punya keimanan dan kedudukan mereka sangat tinggi. Jadi mereka kata tidak perlu dalil. Takkan Allah perlu dalil, sedang dalil Allah yang jadikan. Allah jadikan dalil, lepas tu Allah perlu kepada dalil. Tak. Kita kata kepada para ulama tersebut bahawa yang perlukan dalil bukan Allah. Kita yang perlu dalil untuk mengenal Allah. Faham? Kita yang perlu dalil. Jadi maksudnya dia tidak salah, kita pun tidak salah. Dia tidak salah pada nisbah kefahaman.
Apa? Maknanya kitab ada. Tapi siapa yang nak baca kitab-kitab tu? Allah Ta'ala, Nabi tak sebut, Inna Allah Ta'ala yaqbidul ilman tiza'an biqabdil kutub. Tak. Nabi tak kata ilmu akan ditarik sekaligus oleh Allah dengan ditariknya kitab-kitab. Ramai orang buat terkejut. Viral dalam Facebook. Kalau buka Quran, hilang satu muka. Dia buat terkejut. Viral tu. Ambil gambar muka hak tak ada tu. Cetakan tak betul. Dan pun cetakan tadi ni sampai kat muka surat tu, hilang dakwat. Dia ambil gambar. Dia tengok Quran telah diangkat oleh Allah. Betul lah. Kiamat dah hampir dekat. Tak sebut tu pun memang kiamat dekat dah tuan-tuan ni. Kalau tak sebut yang tu pun kiamat dekat dah. Dia duk bimbang tentang Quran hilang muka. Dia tak bimbang tok guru duk makin meninggal. Faham? Yang sepatutnya dia bimbang keadaan dia dengan alim pada zaman dia bagaimana. Bukan dengan Quran yang hilang satu muka. Karena Quran hilang satu muka, diangkat Quran dalam hadis bukan maknanya diangkat tulisan Quran. Tidak, itu makna dia. Makna diangkat Quran itu makna dia diangkat orang yang mana di dalam dadanya ada ilmu tentang Al-Quran. Yang Quran boleh orang buka dan baca, tapi dia tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala seperti yang disebut oleh para alim ulama. Dia tak bimbang dengan benda tersebut. Dia duduk bimbang dengan Quran hilang muka. Baik. Sebab tu jangan kita tertipu dengan perkara-perkara yang sedemikian. Boleh faham tak? Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu ketika datang ke Mesir berlaku perayaan yang besar menyambut kedatangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Waktu orang berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Waktu datang tersebut, datang Al-Imam bila orang ramai pakat mari ke majlis Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya minta yang ada handset dan sebagainya minta tutup. Jangan main handset, jangan telefon, tutup kan, silent kan. Jangan WhatsApp, jangan Facebook, jangan apa-apa. Ini majlis ilmu. Baik. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu datang ke Masjid Al-Azhar, orang ramai pakat pergi ke Masjid Al-Azhar. Ramai pakat pergi. Kemudian datang seorang tua, ada seorang tua ni duduk di satu pasar di Mesir dekat Azhar, duduk. Orang tua ni perempuan. Dia tanya orang ramai ni pergi ke mana ni, ramai-ramai ni pergi ke mana? Orang ramai pergi beritahu kami pergi ke Masjid Al-Azhar. Kamu tak tahu kan? Hari ni datang imam besar. Siapa imam tu? Dia tanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh, Fakhruddin Ar-Razi datang. Siapa dia Fakhruddin Ar-Razi tu? Perempuan ni tak kenal. Dia kan terkenal kan? Perempuan ni tak kenal. Fakhruddin Ar-Razi tu siapa dia? Maka kata orang-orang ramai, kamu tak kenal Fakhruddin Ar-Razi? Ini imam agung yang telah mensyarahkan 1000 dalil. Yang telah keluarkan 1000 dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala. Maksudnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ada tulis kitab berkenaan dengan dalil-dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata perempuan ni, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala perlu kepada dalil kan? Sehingga nak menentukan kata Allah tu wujud ataupun tidak, perlu dalil kepada Allah. Allah tidak perlu dalil. Dalil yang perlukan Allah. Bukan Allah perlu kepada dalil. Dia faham ke arah tu. Sampai berita ni kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi menangis. Menangis Imam Fakhruddin Ar-Razi bila dengar perkataan perempuan ni. Dan apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Dia angkat tangan dan baca doa. Allahumma ja'al imani ka imani ajuz. Ya Allah, jadikan imanku seperti iman perempuan tua itu ya Allah. Maksudnya ini perempuan tidak perlu dalil. Iman dia terus kepada Allah, tidak perlu dalil. Dia tak memandang kepada dalil yang ada di keliling dia. Dia terus memandang kepada apa? Kepada ad-dal. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini iman yang agung. Nah, itu peringkat mereka lah. Peringkat ahli sufi. Nah, ala kulihan, ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa kita kalau ahli yang boleh berfikir, kita boleh belajar. Dan ketika mana kita Allahumma salli ada kemampuan untuk belajar, maka hukumnya adalah wajib untuk kita belajar ilmu tauhid. Wajib belajar. Nah, kalau tidak belajar, maka hukumnya akan menjadi ahli maksiat pada waktu tersebut dan berdosa pada waktu itu. Baik. Sebab itu kata mazhab kita, dalam mazhab kita iaitu ahli sunnati wal jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Penuntut hendaklah memilih ilmu yang silam, iaitu ilmu daripada Nabi SAW. Mana ilmu silam ni dalam bahasa disebut ilmu atiq dibagi. Ilmu atiq. Ilmu atiq ni maksudnya ilmu yang kuno, ilmu turas.
ilmu tradisional. Itu makna dia. Ada maksud silam tu makna dia ilmu tradisional. Nah. Kan orang zaman sekarang dia ada bezakan antara ilmu turas dengan ilmu yang jadid. Jadi jangan kita abaikan turas. Yang kita belajar ni turas lah ni. Turas orang Melayu kita panggil kitab kuning. Kenapa panggil kitab kuning? Karena kitab tu kuning? Kalau dulu ni kertas tu dia warna kekuningan. Dan kertas tersebut sesuai dibaca pada waktu malam. Sebab tu pemilihan kertas ketika membaca sangat penting ulama dulu. Tuan-tuan, kertas yang begini ketika dibaca waktu malam dengan kertas yang begini dibaca waktu malam, kertas begini lebih senang dibaca. Dan mata kita lebih elok sikit seperti kitab-kitab kuning yang kita duk baca. Sebab tu dipanggil kitab kuning zaman dulu. Hatta bahasa Arab pun panggil, dipanggil kutubus safra, dipanggil. Kitab kuning dipanggil. Kita ingatkan kita yang guna nama kitab kuning, tak? Arab pun guna juga. Ini disebut oleh guru kami Syekh Ali Jumaah, selalu disebut. Dipanggil kutubus safra, dia kata. Safra tu warna kuning kan? Safra, jadi warna kuning. Jadi dipanggil kitab kuning. Karena dia sesuai dibaca ketika mana gelap. Maksudnya kalau pasang lilin, dia sesuai dengan warna kitab tersebut. Maksudnya tak akan mencarakkan mata kita baca dan tak cepat mengantuk. Tapi lah ni buka lah kitab warna apa pun mengantuk semua. Kuning ke, hijau, biru ke, apa ke, mengantuk teratur juga lah. Sebab tu Juha, tuan-tuan Juha, kenal Juha? Juha ni alim, tapi dia ni suka buat lawak. Satu hari bini dia beritahu dekat dia, abang, tolong pergi cari ubat adik anak kita ni tak tidur malam. Setiap malam menangis anak kecil. Jadi Juha keluar pergi mengajar. Katanya Juha ni pernah jadi qadi pada zaman Timur Leng. Zaman apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerajaan Mongol. Mongol masuk ke Basrah. Dan zaman tersebut dia jadi qadi pada waktu tersebut. Jadi bila dia balik daripada mengajar, sampai di rumah, bini dia tanya, mana apa ni ubat? Dah beli kah? Saya pesan tadi. Dia kata beli. Dah ada. Tak payah beli, tak apa. Lepas tu dia bawa pergi kitab. Dia pinta kat anak dia. Bini dia tanya, ni abang buat apa ni? Apa tak kitab kat anak ni? Dia kata, dulu yang ni lah. Aku buka aja tidur. Dia kata. Tadi masa di masjid, aku buka ni saja, tidur habis semua. Agak depan. Maka aku yakin inilah ubat tidur dia. Maka dia kata, kok anak kita pun boleh tidur kot kalau bagi dia. Dia bagi kat anak dia kecil tu. Jadi suka buat lawak tadi. Dua benar sekali ada orang dia ni suka menipu orang dan orang tak boleh tipu dia. Dia boleh tipu orang tak boleh tipu dia. Siapa pun tak boleh tipu dia. Dia kata siapa saja main nak tipu saya, takkan boleh tipu. Tapi saya boleh tipu orang. Orang ni kira hebatlah. Satu hari jumpa dengan Juha. Juha kata dekat dia, kamu lah orang yang tak boleh tipu ni. Maksudnya kamu ni orang yang nak tipu tak boleh. Kamu hebat lah. Boleh tahu kata orang tipu kamu ke tak tipu kamu. Dia kata ya. Nak try? Boleh try. Tunggu saat dia kata. Saat lagi saya akan bawa mai kepada kamu satu penipuan yang kamu tak akan boleh jawab sampai bila-bila. Tunggu saat. Kawan pun tunggu. Juha pun balik. Lama dia tunggu tak main-main. Awak tak main-main ni. Betul orang pun duk tanya, ni tunggu siapa? Tunggu Juha sebab dia kata dia nak datang nanti, dia nak bagi tahu satu penipuan kepada saya tak akan boleh jawab. Dia kata tak apa, tak payah tunggulah, balik lah. Dia dah tipu dah pun. Dia dah tipu dah, balik lah. Dia kata tak boleh tipu, kena tipu gitu je. Baik. Itu bukan tajuk kita. Penuntut hendaklah memilih ilmu yang silam, iaitu ilmu apa ni? Ilmu turas. Turas ini dalam bahasa dari segi uruf para ulama, maksud turas adalah ilmu yang lebih ataupun bukan minta maaf. Itu kitab turas. Kalau ilmu turas ni maksudnya ilmu yang diwarisi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti disebut dalam ni. Dan para sahabatnya, para tabi'in dan para ulama selepasnya. Dari segi pengarang dalam pemahaman kita tentang kitab turas. Kalau orang tanya kita, ini kitab turas. Macam mana kita nak tahu kitab ni turas ke tidak? Dilihat pada umur kitab tersebut. Kalau lebih daripada 100 tahun, maka dianggap turas. Faham? Umur kitab pengarang tadi lebih daripada 100 tahun, maka dianggap turas. Maknanya yang sebelum 100 tahun, masih lagi dianggap kitab yang muasir. Kitab yang masih lagi dalam semasa. Kitab semasa lagi. Contoh kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi bolehkah dianggap sebagai turas? Bahrul Mazi?
Karangan Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi baru meninggal tahun lebih kurang 90-an. Betul tak? 90-an. Maksud dia masih lagi tidak dianggap turas sebenarnya. Masih lagi tidak dianggap, walaupun kitab tu mungkin dah hampir 40 ke 50 tahun. Mungkinan 40 ke 50 tahun sebab Syekh Idris tulis sebelum tu lagi. Tulis sebelum tu lagi waktu di Mesir. Syekh Idris Marbawi duduk di Mesir 60 tahun. Dia tinggal di Mesir 60 tahun. Tinggal di belakang masjid Sayyidina Husain. 60 tahun dia tinggal. Dan kitab tu baru 50 ke, lebih kurang lah 50 tahun lebih kurang. Jadi maksudnya tidak terus lagi. Masih lagi kitab semasa. Walaupun kulit dia kuning, walaupun dia kata yang kertas dia kuning, orang nampak dengan tulisan Jawi dan sebagainya, maka kita anggap sebagai turas. Tak? Dari segi istilah tidak dianggap turas. Nah, cuma turas juga dari segi bahasa maknanya tinggalan. Nah, waras maksudnya daripada warasah, daripada perkataan tinggalan, ditinggalkan. Turas juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau segi kefahaman kita, para ulama mengatakan kitab turas yang lebih daripada 100 tahun. Apa? Kenapa ulama bincang masalah ini tuan? Dibincang oleh Al-Imam Al-Syekh Ali Jum'ah, guru kita yang mulia, dalam kitab beliau At-Tariq ila Turas. Maksudnya jalan untuk memahami turas. Jalan untuk kita mendalami dan memahami turas. Dalam kitab tu dia bahaskan tentang masalah ni, tentang masalah umur turas ataupun tidak ni pada masalah apa? Masalah penterjemahan, pengeluaran kitab balik dan sebagainya. Kitab yang kurang daripada 100 tahun tidak boleh untuk diulang cetak tanpa izin daripada pengarang ataupun anak beranak, cucu cicit kepada pengarang. Kalau kurang daripada 100 tahun. Lebih daripada 100 tahun, dari segi undang-undang kenegaraan, boleh untuk diterjemahkan tanpa izin daripada siapa pun. Atau daripada pengarang sekalipun. Ini dari segi perundangan. Diletakkan dalam undang-undang dunia, turas begitu. Sebab tu kitab-kitab makhtutah, tulisan-tulisan tangan yang lama, itu salah satu daripada perbendaharaan negara. Tidak boleh keluar daripada negara. Kalau keluar daripada negara, boleh dijatuhkan hukuman. Kalau keluar tanpa izin. Karena dia termasuk khazanah. Baik. Saya baru ni saya pergi satu majlis, ada seorang orang ni mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak bagi hadiah dekat Ustaz." Saya kata, "Hadiah apa?" "Saya nak bagi hadiah kitab kat Ustaz," dia kata. "Ada 6 buah kitab saya nak bagi kat Ustaz." Saya ni memang gila kitab pun. Tambah kalau free lagi saya suka. Dia nak bagi kitab kat saya. Saya pun ahlan. Saya sangat suka, sonok lah saya nak dapat kitab tu. Lepas tu dia tanya, "Ustaz nak tengok lah ke kitab tu?" Saya kata, "Mestilah, nak tengok lah." Dia kata, "Saya dah jumpa dengan Tok Guru ni tak mau terima kitab ni. Saya jumpa Tok Guru seorang lagi, Tok Guru lagi pun tak mau terima juga. Hari ni saya dengar khutbah Jumaat Ustaz. Saya khutbah Jumaat itu di kampung ya. Dia ada waktu tu. Jadi dia dengar, dia kata dia seronok dengar khutbah saya. Saya nak bagi hadiah kat Ustaz." Saya kata, "Ahlan, terima kasih banyak." Lepas tu dia pun pergi masuk dalam rumah dia bawa keluar kitab. Dia ni pelayar. Dia belayar dengan kapal dulu. Dia kerja dengan kapal. Dia bawa keluar tentang kitab, satu beg. Dia bawa keluar beg dulu. Dalam beg tu, dia buka beg tadi. Terkejut dia tuan-tuan. Semuanya kitab makhtutah, tulisan tangan yang setiap kulitnya, kertas-kertas tu adalah daripada kulit kambing. Semua kulit kambing, tulisan tangan. Ada 6 buah kitab tuan-tuan. Kata ni lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dan kitab tersebut, kitab-kitab berkait dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan juga ilmu akidah. Saya masih lagi boleh dibaca sebab tulisannya jelas. Tulisan tangan tuan-tuan dengan dakwat. Dengan ada warna merah dia apa semua. Dan kertasnya, setiap helaian kertas tu adalah kulit kambing semuanya. 6 buah semua kulit kambing. Maka saya kata ni, saya tanyalah, ni berapa ni nak jual kat saya ni? Saya tanya, kalau dia abang mampu saya nak beli. Dia tanya, "Jual apa Ustaz? Saya bagi hadiah." "Hadiah kat Ustaz ni. Ustaz peganglah kitab ni, jaga elok-elok kitab ni." Saya pun ambil tu balik rumah. Seronok ni bukan kepalang ni, antara nikmat yang paling besar ni. Saya duk berniat dalam hati nak kitab makhtutah tulisan tangan ni lama dah. Alhamdulillah, hantar 6 terus Allah Taala hantar. 6 buah ada kat rumah saya. Jadi saya tak cerita benda ni sebab bahaya kalau cerita ni, tak kira orang nak pergi cari kitab tu. Tapi kalau pergi cari pun pilih tengok ajalah, saya takkan bagi ni. Bagilah berapa ribu pun saya takkan bagi. Bagi kitab ni khazanah. Ni anugerah Allah Taala bagi kepada kita. Baik. Kitab ni katanya tulisan daripada ulama daripada Indonesia. Hakikatnya dia salin balik daripada kitab yang dulu. Ada sebahagian kitab tu nampak macam tulisan dia sendiri. Sebab satu kitab tulisan Jawa. Memang bacaan Jawa. Tapi dalam Jawa Pegon. Jawa Pegon ni tulisan Jawi. Jawi Jawa.
Ada kang, kaf, nga, kang. Kang ni, Jawa ni. Bukan kang. Kang tu ada dalam tu. Saya pun tak faham. Tapi saya faham dan tu ada tuhur, ada saya tahu ni kitab fiqh. Sebab dia ada bab berkenaan dengan solat apa semua kali ada ditulis juga yang saya faham sikit tentang solat, tentang tuhur, tentang suci dan sebagainya. Itu yang saya faham. Yang main masuk Jawa saya tak faham tu. Tu kena cari orang Jawa. Kampung Jawa. Kelang. Cari orang tu so dia baca. Ni ibu-ibu kita pun ada orang Jawa ni, yang pandai Jawa ni. Saya kitab tu ada dekat saya, tapi saya tak tahu nak baca. Cuma adalah kat kita. Katanya tu tulisan ulama daripada Indonesia, ialah tentu tulisan Jawa tu. So daripada ulama Jawa lah. Dan sangat berharga kitab tersebut. Baik. Kata Syekh, penuntut hendaklah memilih ilmu yang silam, iaitu ilmu daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat baginda Nabi, pengikut-pengikut mereka dan pengikut kepada pengikut-pengikut mereka. Ini tabi'in. Bukannya ilmu yang baru muncul. Maka ilmu yang dipanggil ilmu al-muhdatsat, ilmu baru-baru. Ilmu baru ni apa dia? Seperti ilmu logik, ilmu mantik maksudnya. Mantik ni apa maknanya? Mantik yang masyub ataupun bercampur dengan falsafah yang sesat. Ilmu hikmah, ilmu khilaf dan sebagainya. Para ulama menggesa kita supaya mempelajari ilmu yang silam, maksudnya ilmu atik ini, dan supaya mempelajari ilmu silam dan berwaspada terhadap ilmu yang baru muncul. Dan awasilah diri kamu daripada bersusah payah mendapatkan ilmu perdebatan yang lahir selepas hilangnya tokoh-tokoh ulama, kerana ilmu ini akan menjauhkan penuntut daripada ilmu fiqh, menghilangkan umur dan mewujudkan suasana liar dan permusuhan. Tengok tuan-tuan. Selepas matinya para ulama, maka keluarlah ilmu khilaf. Khilaf ni maksudnya khilaf yang niza' yang tidak elok. Ilmu khilafiyah ni. Jadi bergaduh, berkelahi disebabkan pandangan yang berbeza pada masalah sebagainya, maka menjadi tidak elok. Dan akhirnya jadi perdebatan. Dia panggil ilmu perdebatan. Bila ilmu berdebat ni mula tuan-tuan? Setelah matinya para salaf. Para ulama yang terdahulu, yang sepuh, yang tua-tua, yang alim-alim besar pada zaman tersebut meninggal seorang demi seorang, maka keluarlah orang-orang yang disebut sebagai ruwaibidah, yang ilmunya sedikit tetapi cakapnya lebih daripada ilmunya. Maka mereka inilah yang mula bercakap di depan umat sehingga menyebabkan umat jadi keliru tentang ajaran agama Allah Ta'ala sendiri. Akhirnya berlaku perdebatan dan mereka seronok berdebat dan sebagainya. Maka kerana itu elakkan daripada kita mengikuti jalan tersebut. Baik. Karena apa? Karena ini akan menyebabkan umat akan lari jauh daripada ilmu fiqh. Ilmu yang untuk kita memahami tentang manhaj, bagaimana untuk memahami pengamalan yang sebetulnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa ada orang yang dalam pengajian asyik duk cerita berkenaan dengan mazhab itu, mazhab ini, tanpa dia tumpu kepada manhaj yang betul ketika belajar. Kita mengaji kitab fiqh Syafi'i, tiba-tiba dia duk terang mazhab itu, mazhab ini, duk tunjuk kata dia pandai. Maka tuan-tuan kena tinggalkan majlis sebegitu. Kenapa? Karena tuan-tuan berada dalam majlis tersebut, kata Imam Badruddin Ibnu Jamaah, kata beliau, ini guru bukanlah memberikan ilmu kepada penuntut ilmu tersebut, tapi dia sedang memberi racun kepada penuntut ilmu, dan ini membunuh mereka. Membunuh jiwa umat. Karena bila kita tahu khilaf tuan-tuan, apa faedah mengetahui khilaf? Dalam pengajian fiqh Syafi'i, baca mazhab Syafi'i, lepas tu duk terang mazhab khilaf yang lain. Lebih hebat lagi tuan-tuan, baca-baca mazhab Syafi'i, oh ini pandangan dalam mazhab Syafi'i lah, tapi pandangan yang lebih kuat adalah pandangan dalam mazhab Hanbali. Oh, mana hal ni? Baca mazhab Hanbali lah. Buka kitab Raudhul Murbi'. Senang. Buka bab lain pula. Yang lebih kuat dalam pandangan ni adalah mazhab Abu Hanifah. Tu pula dah. Kamu nak ajak apa ni senangnya? Saya mengajar fiqh tarjih. Tu dia. Saya mentarjihkan mana yang lebih kuat. Kamu tahu mana yang lebih kuat tak kuat ni? Kalau kamu tahu yang kuat tak kuat, kamu ni mujtahid. Tak perlu dia ikut pandangan-pandangan mazhab lain, kamu buat mazhab sendiri, senang. Ini tidak. Dibaca kitab mazhab lain, diterjihkan mazhab lain. Seakan-akan mazhab yang dibaca kitab pada waktu tersebut tidak ada dalil. Dan dalilnya tidak sekuat seperti yang dia tahu. Itu yang kamu tahu. Kamu tengok tak macam mana imam yang keluarkan dalil dalam mazhab tersebut berpandangan? Dan apa kawaid yang dia gunakan? Bagaimana dia istimbatkan hukum, keluarkan hukum tersebut? Ini yang jadi balak tuan-tuan. Ramai yang nak tunjuk pandai, bukan nak bagi pandai ke orang, dia tunjuk pandai. Kita mengajar mazhab 4 kepada masyarakat. Tujuannya apa tu? Apa tujuan buka fiqh mazhabil arba'ah?
depan masyarakat yang mazhab Syafi'inya pun tak jelas lagi. Apa tujuan? Tujuan dia untuk memandaikan umat atau menunjuk pandai diri kita. Nah tu. Nak tunjuk pandai, tu je. Nak bab orang lain tak erti, kita aja erti. Dia ingat orang lain tak tahu. Dia ingat mufti Selangor tak tahu mazhab 4. Dia ingat mufti negeri lain tak erti mazhab 4. Tapi kenapa bila mufti-mufti para ulama kita ni mengajar mazhab Syafi'i dan manhajnya jelas dibaca mazhab Syafi'i yang disebut oleh Imam Abi Syuja' dibahaskan kepada umat, yang ada dalam Safinatun Najah dibahas kepada umat, tidak keluar daripada perkara tersebut. Kenapa? Karena manhaj, karena sistem, karena tak bagi otak kita ni tasyattut. Tasyattut ni apa dia tuan? Bercabang-cabang, sehingga akhirnya tidak tahu mana satu yang patut saya ikut. Kecuali kalau kita ini penuntut ilmu dalam bidang tersebut, silakan. Itu pun masih lagi dipesan oleh para ulama untuk kita menumpukan pada manhaj. Kena tumpu tu lah. Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu belajar fiqh Syafi'i saja 40 tahun. 40 tahun belajar fiqh mazhab Syafi'i. Itu pun beliau masih tidak menganggap bahawa beliau ni adalah orang yang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dan memang dia bukan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Imam Ramli bukan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar bukan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Masih muqallid dalam mazhab Syafi'i. Masih muqallid. Bagaimana orang sekarang yang umur belajar fiqh mazhab pun baru 3 tahun di universiti, balik-balik hantar mazhab Syafi'i. Aib. Sangat memalukan. Kenapa? Itu sebenarnya kamu menunjukkan keaiban kamu sendiri tanpa kamu sedar. Kamu ingat kamu nak tunjuk pandai. Rupa-rupanya menunjukkan kebolehan kamu di depan jahil, tapi menunjukkan kebodohan kamu di depan alim. Orang alim bila dengar tu, tahu kata ini jahil. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia kata, oh ini alim, Masya Allah, 4 mazhab dia erti. Dia ingat orang alim ni tak tahu. Tuan-tuan jangan tertipu, tuan-tuan. Jangan tertipu dengan orang-orang yang sebegini. Ini ashabul lisan. Ini orang yang pandai bercakap. Dia mencantikkan kalau akhirnya menyebabkan umat jadi tak tahu apa tu. Kita ingat kita beramal, tak rupanya tak tahu apa. Jaga-jaga elok. Lepas tu nanti kita akan tengok pada bab pemilihan guru. Ingat no? Jangan kita terlibat dengan ilmu perdebatan. Yang lahir bila ni? Selepas wafatnya para ulama. Karena ilmu yang sebegini, ilmu perdebatan ini akan menjauhkan penuntut daripada ilmu fiqh. Menghilangkan umur. Ini buang masa. Dan mewujudkan suasana liar dan permusuhan. Betul tak musuh? Musuh kan? Lepas berdebat musuh. Hang tak betul, hang kata kat aku, kata kat hang lah, jadi selesai. Habis. Tak ada kebaikan. Sebab tu yang penting kita buat apa sekarang ni? Yang penting kita belajar. Itu je. Ikut mana guru yang kita dapat nasihat untuk kita belajar dengan guru tersebut. Tanya kepada guru-guru yang tua-tua. Ini boleh tak saya belajar dengan guru sekian-sekian? Kita pergi belajar dengan. Dan yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu pengetahuan dan ilmu fiqh ke langit. Demikianlah apa yang terdapat di dalam hadis. Ini hadis banyak nah. Sebab tu dalam hadis disebut ta'allamul ilma qabla an yurfa'a wa 'alaikum bil ilmi wa iyyakum an at-tabaddu' wa ta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat al-Imam Ad-Dailami. Kata beliau ta'allamul ilma, belajarlah ilmu sebelum diangkat ilmu tersebut. Maksudnya dimatikan ulama. Wa 'alaikum bil ilmi, hendaklah kamu sentiasa menekuni ilmu. Wa iyyakum an at-tabaddu', dan jauhilah kamu daripada melakukan bid'ah. Wa ta'ammuq, ataupun terlampau mendalam sangat dalam sesuatu bidang. Mendalam sampai menyebabkan kamu jadi susah. Seperti mana kelompok Yahudi Bani Israel. Tengok tentang apa yang berlaku bila Nabi Musa suruh sembelih lembu. Sembelih lembu je mula-mula. Izbahul baqarah. Senang kan? Umum kan? Baqarah lembu betina. Pilihlah lembu betina hak mana pun tak apa, tapi dia buat teruk. Dia lebih ta'ammuq, lebih mendalam lagi. Lembu warna apa? Lembu tu dah buat kerja ke tak buat kerja lagi? Lembu tu pernah tak bersama dengan lembu lain? Tanya apa banyak-banyak. Last sekali, tak boleh nak cari. Pening kepala nak cari. Mampu. Hari itu kan lembu saja. Orang suruh cari lembu cukup lah. Dia orang tanya, tolong bagi saya duit RM1 lah. Kita kata, tolong bagi RM1 kata ya. RM1 yang mana? Tahun bila punya RM1? Jenuh. Lagi kita habak tahun 1964 punya RM1 lagi, jenuh cari lagi. Orang minta RM1, bagi je lah RM1. Dua pulun tanya lah tahun bila, siapa yang governor dia, hak cop tu. Tengok governor mana, hak yang sign. Tak ada kerja. Bila ta'amuk macam tu, menyusahkan diri dia.
Dan kata Nabi, wa'alaikum bil atiq, hendaklah kamu bersama dengan ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang turas. Kena belajar ilmu turas. Karena turas ini adalah pemangkin kepada taqaddum, kepada masa hadapan. Suatu salah orang kata, kita kena pandang ke depan. Tak, dalam Islam perlu melihat ke belakang. Melihat kepada sirah para salihin yang terdahulu untuk ke depan. Kita tak boleh terus ke depan, melainkan dengan mengambil sohbah, berjalan bersama dengan mereka yang belakang kita, iaitu para salihin yang terdahulu. Kenapa? Karena kita melihat zahirnya mereka di belakang, batinnya mereka telah mendahului kita sampai kepada Allah. Faham? Hakikatnya mereka dah sampai dah. Kita sebenarnya patah balik ke belakang, melihat kehidupan mereka untuk berjalan bersama dengan mereka, dengan pimpinan mereka. Itu maknanya. Faham? Pemilihan guru. Mengenai pemilihan guru, penuntut hendaklah memilih guru yang lebih banyak ilmu, lebih warak dan lebih tua. Lebih tua di sini, kalau di segi perbahasan Al-Imam Zarnuji radhiyallahu anhu, memang betul tua umur, kata beliau. Karena tua umur ni bermakna tua dari segi pengalaman. Nah, kalau kata dari segi umumnya, tua di sini juga dengan maksud tua ilmunya. Boleh jadi juga, walaupun umurnya muda. Boleh jadi. Cuma dari segi perbahasan Imam Zarnuji lebih pada tua umur. Boleh. Sebab orang tua ni dia akan lebih teliti sedikit dan kemudian dia lebih berfikir sebelum dia keluarkan suatu pandangan. Berbeza dengan orang muda. Karena orang muda pengalaman dia kurang. Lepas tu dia tunjuk baru ni dalam senarai sekolah-sekolah yang hebat-hebat di Malaysia. Top 10, sekolah top 10 di Malaysia. Saya dulu belajar di Kolej Islam Kelang. Di Kelang. Sekolah saya nombor 3. Jadi saya ni ke sekolah top 10 walaupun saya bodoh. Tapi duduk masuk tumpang sekolah tu, alhamdulillah. Saya tengok sekolah saya nombor 3. Oh, insya-Allah sekolah pandai rupanya. Nombor 3. Saya tengok nombor 2 sekolah mana? Ada sekolah apa dia tu, MCKK ke apa. Lepas tu masuk nombor 1, sekolah yang paling hebat, sekolah kehidupan. Tu dia. Tu tak ada sekolah. Rupanya top 10 yang paling nombor 1 sekali sekolah apa nak? Sekolah kehidupan. Pengalaman tu yang paling tinggi sekali. Masuk ini sekolah yang paling besar yang melahirkan manusia. Nah, iaitu apa dia? Sekolah kehidupan. Jadi depa buat kajian tu, bukan kajian pun. Dia buat dalam blok dia. Dia buat nombor 10 sekolah mana, nombor 9, nombor 8, nombor 3, nombor 2, nombor 1 sekolah kehidupan. Maksudnya pengalaman tu yang paling besar sekali. Baik. Jadi sebagaimana Imam Abu Hanifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahimahullah memilih Hammad, Sayyidina Al-Imam Hammad ibn Abi Sulaiman. Setelah difikir dan ditelitinya, beliau pernah berkata, aku berpendapat beliau iaitu Sayyidina Hammad adalah seorang yang tua, lagi tenang, lagi santun dan tersangat sabar. Tengok ni sifat guru yang ada pada Al-Imam Hammad ibn Abi Sulaiman. Ini guru kepada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah belajar berapa tahun dengan Imam Hammad? 18 tahun. 18 tahun tuan-tuan. Orang zaman 4 tahun belajar agama, tu pun dah kira lama dah. Mak ayah tanya lagi, berapa tahun dah belajar Mesir? 4 tahun. 4 tahun dah. Kalau tambah lagi 2 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun duduk Mesir. Apa duduk lama sangat? Tuan-tuan tak tahu, saya duduk 13 tahun. Dah 13 tahun di Mesir. Tu kalau jumpa orang, kali pertama jumpa saya, dia tahu, tu dia. Ustaz mengaji apa hampir 13 tahun ni? Mengaji apa? Ni mengaji hak ni. Faham tak? Imam Abu Hanifah 18 tahun belajar. Al-Imam Abu Hanifah sebelum tu ketika belajar dengan Imam Hammad, dikatakan 18 tahun tu dalam sejarah disebut 18 tahun. Sebahagian lagi menceritakan Al-Imam guru saya mulia Syekh Usamah Al-Azhari cerita dalam satu kuliah dia. Dia kata Imam Abu Hanifah setelah 20 tahun belajar dengan Imam Hammad, beliau buat majlis dalam masjid di Iraq. Dia buat majlis. Beliau buat majlis, Imam Hammad tengok ramai anak muda yang hadir dalam majlis alim muda ini. Dan siapa dia yang mengajar tu? Nu'man. Ini Abi Hanifah. Abu Hanifah dah belajar, dah mengajar. Insya-Allah. Terus Imam Hammad tulis surat, hantar kepada anak murid dia salah seorang yang hadir dalam majlis dia, suruh pergi tanya soalan kat Imam Abu Hanifah. Suruh tanya soalan. Faham? Dan bila ditanya soalan sebut Imam Abu Hanifah, tidak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, Imam Abu Hanifah tahu soalan ni bukan daripada orang yang tanya ni. Ini soalan daripada Hammad, tok guru aku ni.
Sebab gaya soalan ni soalan Tok Guru ni. Maka dia tanya, pergi jumpa Tok Guru, dia kata, wahai imam, wahai tuan guru, soalan ni kamu tanya ke saya ke? Ya. Kenapa kamu tanya macam tu, wahai tuan guru? Dia kata, kamu mengajar sebelum sampai waktu dia. Dan peristiwa ni tuan-tuan, selepas berlaku peristiwa ni, tambah lagi 20 tahun belajar. Dalam riwayat sebut Imam Abu Hanifah belajar dengan Imam Ahmad 40 tahun. Mengaji 20 tahun lagi. Imam Abi Yusuf radhiyallahu taala anhu, Imam Abi Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, ketika belajar dengan Abu Hanifah, belajar berapa tahun tuan-tuan? Puluhan tahun. 20 tahun hampir belajar dengan Imam Abu Hanifah. Satu hari dia jatuh sakit. Dan sakit dia sakit yang sangat berat. Imam Abu Hanifah pergi lawat Imam Abu Yusuf. Masa lawat Imam Abi Yusuf, ni anak murid dia. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kata, wahai Abi Yusuf, kalau kamu mati, maka sebahagian daripada ilmuku akan masuk bersama denganmu di dalam kubur. Maknanya Imam Abi Yusuf telah memegang setengah ilmu Imam Abu Hanifah. Hebat tuan-tuan. Kalau Tok Guru sendiri yang iktiraf macam tu. Kalau Tok Guru kata kat kita, kamu wahai Muhammad, kamu ada setengah ilmu saya. Tu dia. Terbang balik terus tuan-tuan, setengah pun tak apa dah. Faham? Tok Kenali mewarisi ilmu tuan guru beliau Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Berapa? Syekh Wan Ahmad Al-Fatani kata dalam riwayat 47 ilmu dia pandai. Dia menguasai 47 bidang ilmu. Tok Kenali boleh 23 ya ilmu. 20 lebih je tuan-tuan. Bidang ilmu. Maksudnya setengah daripada ilmu Tok Guru dia. Tu pun jadi Tok Kenali. Macam mana Tok Guru dia? Imam Wan Ahmad Al-Fatani. Allah. Jadi bila mana Imam Abu Yusuf disebut macam tu, tengok dia tak mati. Dia tak mati. Dia sihat balik lepas tu. Selepas sihat, patah balik dia masuk ke dalam, bila dah sihat, orang ramai pakat datang kepada dia, bagi tahu kepada dia bahawa, wahai tuan guru, kamu sebenarnya ilmu kamu ada lebih setengah daripada ilmu Imam Abu Hanifah. Ini iktiraf pada guru kamu sendiri. Maka kenalah kamu mengajar lepas ni. Mengajar, kata dia. Terus Imam Abi Yusuf mengajar lepas tu. Dia mengajar buat buka majlis di masjid. Imam Abu Hanifah tengok. Siapa dia yang mengajar baru? Rupanya Imam Abi Yusuf. Abu Yusuf dah mengajar. Maka dia tulis soalan. Minta seorang murid tanya soalan kepada Imam Abi Yusuf dalam majlis. Murid ni angkat tangan tanya soalan. Imam Abu Hanifah kata kalau dia jawab boleh, tak betul. Kalau dia jawab tak boleh pun tak betul. Dia dua-dua tak betul. Maka murid ni pun tanya. Seorang ni yang wakil Imam Abu Hanifah pergi tanya soalan dekat Imam Abi Yusuf yang buat majlis satu lagi. Angkat tangan tanya, wahai tuan guru, nak tanya soalan sekian-sekian. Apa hukum dia? Ada soalan dia tu. Kemudian kata Imam Abi Yusuf, hukumnya tidak boleh. Dia jawab itulah. La yajuz. Maka Imam yang tanya soalan ni kata tak betul. Lepas tu dia fikir balik. Oh ya betul. Boleh. Boleh pun tak betul. Dua tak betul ni, mana satu ni? Maka kata murid tadi, tak sebenarnya tafsil. Dia perlu kepada tafsil, perlu kepada perincian. Bila boleh, bila tak boleh. Soalan tu serampang dua mata. Oh, dia kata ini bukan soalan kamu ni. Ini soalan Abu Hanifah ni. Ini soalan Tok Guru saya ni, bukan soalan kamu. Terus dia bangkit daripada majlis, pergi ke majlis Imam Abu Hanifah dan tanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai tuan guru, kamu kan yang tanya soalan tadi kepada saya? Maka kata Imam Abu Hanifah, ya, saya yang tanya. Dan kamu tak boleh jawab kan? Betul? Ya, saya tak boleh jawab. Tatabbabta qabla an tuhasram. Ni kalam Imam Abu Hanifah yang ditulis dengan ma'uz zahab, dengan air emas, dengan tinta emas. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tatabbabta qabla an tuhasram. Kamu jadi zabib, kamu jadi kismis sebelum kamu masak. Faham tuan-tuan? Nak jadi kismis kena anggur masak dulu, betul tak? Mana boleh anggur putih jadi kismis? Anggur masak baru jadi kismis. Maksudnya kamu dah jadi kismis sedang kamu tak masak lagi. Faham? Maksudnya ilmu kamu masih masam. Bagaimana kamu nak bagi manis ilmu tadi kepada umat? Tak akan mampu. Tasababta qabla an tuhasra. Maknanya kalam ini nak beritahu kata apa? Ilmu orang yang diberi izin oleh gurunya untuk mengajar, ilmunya manis. Untuk orang yang diberi izin oleh guru untuk mengajar kepada umat, kalau Tok Guru dia kata sila mengajar, maka pengajaran yang dia ajar walaupun biasa, manis. Berbeza dengan orang yang tidak diizinkan oleh guru, lebih-lebih lagi bahaya, tidak ada guru tu, lepas tu mengajar orang.
tuan-tuan akan tengok kemasaman ilmu tersebut. Masamnya ilmu, kerasnya ilmu, busuknya ilmu tadi. Dan tuan-tuan akan nampak tu ilmu, tapi hakikat bukan ilmu. Itu hanya maklumat yang dikeluarkan daripada mulutnya sampai ke telinga kita dan akhirnya tidak membuahkan amal. Batu kata Imam Abu Hanifah, "Tazababta qabla an tuhasram." Kalam tu insya-Allah tabarakallah. Sebab tu Imam Abu Hanifah bersahabat, berguru dengan Imam Hammad ibn Sulaiman. Beliau seterusnya berkata, "Aku telah menetapkan diriku untuk bersahabat." Bersahabat di sini maksudnya berguru. Bersahabat di sini maksudnya berguru. Bahasa dulu bersahabat tentang sebab makna dia bukan hanya pergi hadir dalam majlis guru, tapi dia melihat ahwal gurunya seperti sahabat melihat sahabatnya. Kita boleh tak mengaku ini sahabat kita padahal kita tak pernah berjalan dengan dia. Kita tak tahu akhlak dia bagaimana. Tak boleh kita mengaku ini sahabat kita. Kita kata kawan kita aja. Kita pun dalam bahasa Melayu pun ada beza. Kawan dengan sahabat. Betul tak? Ini kawan semengajian saya aja. Kalau sebut kawan semengajian tu maksudnya ada maksudnya tak pun apa mana lah. Tapi kalau ni sahabat baik saya. Kalau disebut sahabat cukup dah. Ini sahabat saya. Ini pun dah sahabat. Tapi kalau ditambah belakang lagi sifat, ini sahabat baik saya. Lagi dalam. Kenal? Boleh. Panggil best friend. Tapi orang putih dia panggil friend semua. Tak ada bahasa lain kepada friend. Yang maksud dengan sahabat ada. Fella lah. Tak tahu betul tak. Faham tak? Aku telah menetapkan diriku untuk bersahabat. Yang ini berguru dengan Imam Hammad ibn Abi Sulaiman. Dari itu aku mula tumbuh. Ini kata ulama, man sabata nabat. Kata Imam Munawwir, fasabattu inda Hammad ibn Abi Sulaiman fanabattu. Tengok bahasa dia, fasabattu wa nabattu. Aku duduk tetap dengan Imam Hammad ibn Abi Sulaiman dan aku tumbuh. Sebab tu kata ulama, idza sabata nabat. Kalau kamu tetap akan tumbuh. Tonton pokok kalau duk kerja pindah saja mampus pokok tu. Tapi pokok balak kenapa jadi besar dan kuat? Karena dia tetap pada tempat dia. Tidak? Karena dia tetap. Tapi pokok bunga ada pindah-pindah dengan besar mana puncak tu. Tapi pokok balak masya-Allah besar. Kenapa? Karena tetap. Sebab tu kena tetap kedudukan kita. Kena tetap berguru, kena tetap menuntut ilmu. Subur membesar sampai ke peringkat mampu berijtihad. Itu makna dia. Menurut katanya lagi, kata Imam Abu Hanifah, aku telah mendengar seorang hukama, yakni cendekiawan daripada negeri Samarkand berkata, salah seorang penuntut ilmu telah bermusyawarah denganku dalam perkara menuntut ilmu. Ini penting musyawarah dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan kena tanya dulu, tok guru mana kalau nak hantar anak kita pergi mengaji dan sebagainya. Jangan pandai-pandai kita. Kita ni atas pengetahuan apa kita hantar anak kita belajar di satu tempat? Atas persepsi kita ataupun atas pengetahuan yang sebelum tu telah dinasihati oleh seorang alim sebelumnya. Ramai ibu ayah yang tersilap langkah dalam bab ni. Khusus dalam memilih pengajian ilmu agama untuk anak-anak dia. Faham? Semalam saya ada jumpa seorang pelajar. Sebelum ni saya jumpa seorang ibu. Ada seorang ibu ni, saya tak pernah jumpa dengan dia. Kali pertama jumpa. Dia ada pesan barang untuk saya hantar kepada ada seorang pelajar di Mesir. Jadi kami janji sebab saya masa tu nak bertolak ke KL dah. Esok akan bertolak ke Mesir. Jadi jumpa di tengah jalan. Kemudian dia cerita dekat saya. Dia kata, saya ni Ustaz, Ustaz doalah anak saya. Sekarang ni baru darjah 6 dan nak masuk tingkatan 1. Tapi dia ni kuat menghafal. Hafal Quran rajin. Walaupun dia tak masuk mak tahfiz. Banyak hafal. Dia rajin. Setiap hari balik sekolah dia akan hafal Quran. Alhamdulillah Ustaz, dia duduk mengaji juga Quran dengan guru-guru, kemudian balik dia hafal. Dan banyak juga dia hafal. Maksudnya ingatan dia kuat. Masya Allah, bagus. Lepas tu, dia kata kat saya ingat lepas ni kalau dia dah habis SPM apa semua, saya ingat nak hantar dia pergi ke satu universiti ni. Dia habak universiti negeri mana sekian-sekian, saya tak mahu habak lah. Dia habak nak hantar ke negeri tu. Saya terus marah pada waktu tersebut. Saya kata, makcik nak hantar dia ke tempat tadi sebab apa? Sebab apa nak hantar ke tempat tu? Kata kerana tempat tu terkenal apa semua tadi. Pakcik kata terkenal saja kata. Orang macam anak makcik tadi kalau yang cerdik macam tu dihantar tempat macam tu akan balik merosakkan umat nanti. Kenapa tak hantar ke Mesir? Kenapa tak hantar ke Hadramaut, Yaman? Kenapa tak hantar ke Syria dulu? Dulu Syria ada kan. Kenapa tak hantar di tempat-tempat pengajian yang ahli sunnah wal jamaah? Kenapa nak hantar tempat-tempat yang macam tu? Saya katakan. Dia terkejut sebab kali pertama jumpa kena marah terus. Saya katakan dia makcik tanya tak dekat orang dulu sebelum nak hantar tadi ni.
Sebab apa makcik tak mau hantar ke Mesir? Sebab kalau hantar ke Mesir, Mesir ni ramai sangat dah. Dia duk kira ramai. Dia bukan kira ilmu, dia kira ramai orang. Nanti tak syok kalau kemang dengan kawan-kawan nanti. Kawan-kawan tanya, anak mengaji mana? Mengaji Mesir. Oh, orang kampung saya ada 20 orang duduk Mesir. Dia kata senangnya masuk Mesir. Jadi tak apa nak syok. Tapi kalau dia sembang, dia habaq nama tempat negeri sekian-sekian, negeri itu tak apa nak ramai sangat, maka dia akan jadi lain macam pada waktu tu. Jadi tujuan kamu hantar anak untuk jadi alim, kamu untuk jadi apa ni? Untuk dapat nama. Dan hakikatnya pergi ke tempat tersebut tidak jadi alim pun. Faham tak? Saya tak sebut mana tempat. Kita fikirlah sendiri. Nak tanya kat belakang. Dia tanya ni sebab live. Live ni bahaya. Faham tak? Jadi tak boleh buat persepsi dekat saya. Hak dengar ni kata, ni mesti ustaz maksudkan tempat sekian-sekian. Biar api ke hang lah. Kamu yang persepsi tu saya tak kata. Cuma saya kata, tanya dulu. Semalam ada seorang budak mai jumpa saya, salam, saya cium tangan di kedai makan. Sebelum semalam saya di Penang, mengajar di Penang. Habis majlis dia mai jumpa saya, cium tangan. So dia kata, ustaz doa saya ustaz. Dia ada 3 orang kawan. Ustaz doa kami ustaz. Kami SPM tahun ni ustaz. Khair insya-Allah. Taufiq wan najah. Saya doa moga berjaya lah insya-Allah. Seorang lagi kawan, ustaz doa saya ustaz. Saya nak pergi ke universiti. Tut. Habaq nama universiti tu. Saya terus marah waktu tu. Saya kata pergi buat apa? Universiti tu. Kenapa nak pergi situ? Tanya ke orang tak? Dia kata saya sebenarnya tak mau pergi ustaz. Saya sebenarnya nak pergi ke Mesir, tapi mak ayah saya yang dia bercita-cita sungguh. Jadi saya pun bila tengok dalam internet semua, saya rasa seronok pula nak pergi ke situ. Entah ni ayah hentam mengaji ke situ kan? Ayah hentam mengaji situ. Ayah hentam mengaji agama. Tahu tentang selok-belok pengajian agama? Dia kata tak ya, ayah saya kerja kilang ya tak. Dah kalau tak tahu tanyalah. Kenapa yang buat pandai-pandai? Kamu balik nak jadi apa? Nak lawan dengan kami nanti. Nak kata kami ni ahli bid'ah nanti. Nak kata kami ni semua geng-geng syirik, penyembah kubur. Ni, balik nanti. Tak saya ada iman Ustaz. Pandailah sebut kata. Baru dia kata 5 jawab pandai. Kata saya ada iman lah apa semua kali. Saya kata satu je. Macam mana sekalipun jangan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu saja. Kamu tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tak akan jadi apa. Dan kamu ingat nanti kalau kamu balik lawan dengan ustaz nanti, jaga kamu. Tanya dia, nama siapa? Habaq nama dia. Dia pun jadi. Sebab apa tuan-tuan? Orang zaman dah dia suka pilih tempat yang dia rasa nampak berprestij, bukan melihat kepada kedalaman ilmu yang diajar di tempat tersebut. Dia bukan penting yang itu tuan-tuan sekarang. Dia penting tempat ni terkenal, dia penting tempat ni. Sebab tu penting musyawarah. Sebab tu kena tanya dulu kepada guru. Tanya dulu kepada ulama. Kita nak hantar anak kita ke mana-mana tempat sekalipun. Ramai orang hantar anak-anak ke Indonesia. Dan hantar di sebahagian tempat yang tak sepatutnya dihantar ke situ. Saya tak mau sebut lagi. Sebut bahaya. Live. Benda live ni berat. Kecuali kalau tidak ada live. Kalau tak ada live memang saya sebut dah. Tapi sebab ada live saya tak mau sebut. Banyak lagi pondok-pondok di Indonesia yang lebih berprestij. Tapi tidak terkenal di tempat kita. Pondok Hidayatu Al-Mubtadi'in. Lirboyo. Kenapa tak pergi ke situ? 12 tahun belajar situ. InsyaAllah keluar jadi kiai. Pondok di Langitan, tempat pondok Syekh Fahmi Zamzam dulu. Umur pondok 180 tahun lah. Pondok dah 180 tahun tuan-tuan. Mana ada pondok di tempat kita umur 180 tahun? Pondok tempat kita 20 tahun untuk guru meninggal, mati kali dengan pondok ni. Nah. Lepas tu bila anak pegang pondok pula, anak tak buat pondok, anak dibuat sekolah. Ini kan sahabat saya Ustaz Iman Akiti, dia cukup marah kalau sekolah ni, dia kata. Pondok jadi sekolah. Sekolah. Tak cukup 2 sekolah. Faham dia kata? Dia kata sekolah ya, dia kata mana cukup 2 sekolah. Maksud tak boleh nak ambil wudu pun. Tidak tahir mutahhir. Maksud tidak suci dan menyucikan. Dia hanya suci tapi tidak menyucikan. Dia macam ayat teh tapi tak boleh nak ambil wudu. Beza dengan 2 sekolah. Jadi dia kata ni sekolah bukan 2 sekolah. Marah dia kalau pondok buat sekolah. Kalau sekolah dah sekolah tak apa. Sekolah kebangsaan betul tu sudah sekolah. Nampak tak? Ini pondok buat sekolah. Dia cukup marah. Dia selalu bahasa dia dalam Facebook dia tu ya. Ni pondok-pondok yang dah buat sekolah tak cukup 2 sekolah. Kalau orang baca kali pertama tak faham datang apa sekolah tak cukup 2 sekolah ni. Sekolah tak cukup 2 sekolah. Tu ya. Nampak? Pondok di di Pasuruan. Pondok Habib Taufik, pesantren Sunniyah Salafiyah di Pasuruan.
pondok di Sidogiri. Sidogiri dah 400 tahun, tuan-tuan. Pondok dia 400 tahun dah, Sidogiri. Yang melahirkan kibar alim besar pada zaman-zaman dulu. Kediri, Pondok Lirboyo didirikan oleh Kiai Abdul Karim. Kediri. Ini alim besar murid kepada Kiai Khalil Bengkalan. Orang tak hantar anak ke sini, tuan-tuan. Orang hantar tempat yang dia nampak boleh cakap Arab, boleh cakap orang putih, dia ingat tu alim. Sebab tu kena musyawarah. Sebab tu kena tanya dulu kat orang. Barulah orang tahu macam mana nak hantar anak. Saya lebih prefer sekarang ni, tuan-tuan, kalau anak-anak yang baru-baru, yang mak pak yang semangat nak hantar anak belajar, anak tadi tak ada semangat mana pun. Mak pak yang semangat. Mak ayah semangat semua sebab mak ayah mengaji. Duk main pondok, main dengar ustaz-ustaz mengajar. Jadi kadang-kadang ada ustaz-ustaz mengajar ni, mak tu dia banyak lagi aku tak tahu banyak. Jadi aku nak kena bagi anak aku tahu. Kau aku kasih dengan alim, aku kasih dengan ilmu, anak aku pun aku nak jadi alim. Khair, insya-Allah. Tanya kepada alim. Nak hantar ke mana anak saya, ustaz? Anak saya ni pandai. Tapi ni jangan main jumpa kita. Ustaz, anak saya baru ni SPM tak lulus. Lepas tu sekolah kena buang. Baru ni duk keluar dengan anak dara orang. Bini orang pun dia kacau. Wih, tu dia. Pondok mana yang sesuai, ustaz? Jenis ni baru nak hantar pondok. Baru main tanya kita. Cuba cerdik. Cerdik tak tanya itu. Cerdik dia tanya doktor. Macam mana nak hantar anak saya ni mengaji perubatan? Saya bukan komplain bab tu, tuan-tuan. Komplain bab berkenaan dengan prejudis pada ilmu agama ni. Tidak dihantar yang sepatutnya. Saya di Mesir, tuan-tuan. Waktu ketika di Mesir, mula-mula saya sampai di Mesir. Lebih kurang dalam 4 tahun dah saya di Mesir waktu tu. Datang seorang ibu ni datang melawat Mesir. Main umrah singgah di Mesir. Tak ada apa dalam ni. Tak ada apa no. Ada orang Kedah. Makcik ni pun main duduk di rumah Kedah. Saya duduk di rumah Kedah. Saya duduk di koperasi rumah Kedah. Makcik ni main lawat koperasi. Dia main tengok nak beli barang apa kan. Tu dia tanya saya, adik ni main Mesir pakai apa? Saya pun pakai kipas terbang je. Dah lawat. Saya bercakap elok lah. Saya kata pakai stamp. Orang Kedah ni dia pakai-pakai. Nah, jadi apa ni, adik main Mesir pakai apa? Saya kata main pakai stamp. Guna sijil tinggi agama. Oh, pakai sijil agama. Maksudnya dulu ni adik memang tak dapat universiti di Malaysia lah. Oi, hentam kita terus. Tak ada sembang lanjut lagi. Pak kita terus. Boh, kita tak dapat universiti terus. Kira adik ni kira tak dapat universiti lah di Malaysia dulu ni, tu yang main Mesir ni. Saya ni naik api sampai ke atas ni. Sampai tak jadi sepupu saya ya tuan-tuan ni. Son Goku. Saya terus cakap elok dengan cik. Saya ni dapat 2 universiti aja. Lepas SPM, saya dapat UIA. Saya tak mau pergi. Saya dapat ilmu wahyu. Saya tak mau pergi. Saya masuk stang di Kuala Islam. Saya di Kuala Islam daripada tingkatan 4. Kuala Islam pun ada tingkatan 4 je. 4, 5, 6 rendah, 6 atas. Saya masuk tingkatan 4 di Kuala Islam. Tingkatan 5 ambil SPM di situ. Saya dapat UIA. Lepas dapat UIA saya tak pergi. Saya sambung tingkatan 6 sebab saya nak pergi Mesir. Lepas STAM, saya dapat UKM. Bahagian dakwah. Saya dapat UKM. 2 universiti saya dapat. Dua-dua saya tak mau pergi sebab saya nak pergi Mesir. Sebab dalam hati saya nak kata, pakcik ni banyak lekeh sangat. Kalau main Mesir ni kalau tak dapat U lain ni. Lepas tu dia kata kat saya, dia kata, makcik ni anak makcik baru ni SPM dia tak apa nak elok. SPM dia teruk sikit lah. Jadi makcik duk ingat hantar dia main kat Mesir ni. Lagi panas kalau otak saya ni. Entah ni. Saya kata macam ni. Saya tak katalah kat dia, saya kata tak apalah je khair insyaAllah. Cuma dalam hati saya kata, saya teringin nak jawab kat dia. Saya nak kata kat dia, makcik nak tahu tak, Mesir ni tiap-tiap hari dibuang sampah 18 tan setiap hari. 18 tan, pengumpulan sampah 18 tan. Jangan tambah satu sampah lagi, faham? Di berat lagi sampah 18 tan tu. Masalah tentang masalah dia sikap kita bila memandang pengajian ni, anak yang tak lepas baru pergi ke situ. Kenapa yang paling cerdik tak dihantar ke situ? Kenapa jadi prejudis macam tu? Kenapa buat macam tu? Saya masalah prejudis tu. Masalah kalau tak prejudis tak apa. Masalah dia pergi duk bahagi-bahagikan macam tu. Anak tak cerdik, hantar pergi ke Tok Guru. Tok Guru yang teruk tuan-tuan. Anak hak tibai orang, anak hak yang macam-macam di sekolah apa semua kali, hantar pergi pondok. Nak pening siapa tuan-tuan? Tok Guru hak di pondok tu pening. Nak mengajak lagi, nak urus akhlak anak dia lagi. Dan dia tak lepas pergi, dia hantar anak dia pergi hantar dia. Saya tak katakan salah. Memang pun tempat itu kenapa dipilih oleh orang untuk hantar anak-anak macam tu? Kerana dia tahu tempat ini barakah. Dia tahu yang tu. Tapi kenapa dia tak hantar anak dia yang cerdik untuk dapat barakah tersebut?
Itu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan yang cerdik, kalau boleh ada seorang yang tuan-tuan niatkan untuk jadi wakaf di jalan agama Allah. Bagi dia jadi alim besar. Bagi dia jadi ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Nanti mereka ni akan pimpin umat nanti di Malaysia. Ni tidak cerdik dibawa pergi ke ahli bid'ah. Lah kali balik bid'ahkan umat Nabi SAW. Habis kapit habis semua ni. Makcik-makcik amai ke masjid negeri ni semua mengaji tak betul. Sebab mengaji dengan Ustaz Nazrul. Mengaji dengan Ustaz Muhadir Haji Jul. Mengaji dengan Ustaz itu. Mengaji pondok pula. Di pondok yang tam-tam bagi buat. Pondok yang dibuat masjid negeri ni. Mana ada Syekh Kok Wahabi. Betul? Tersebut juga tuan-tuan. Nah, sekali. Semua ustaz-ustaz ahli sunnah semua. Yang ni dia cukup takut. Sekali tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dah mengaji. Yang saya heran. Yang mengaji ni pun buat perangai. Yang mengaji dah. Duk mengaji dah. Ahli sunnah. Dia pun pikut tu juga. Lah sekali. Dia tak tahu nanti anak dia nanti tu yang nak bawa dia pikut lain tu. Dia lagi senang ikut anak tuan-tuan ni. Lagi senang ikut anak. Masalah ni duk mengaji. Bila anak dia nanti. Anak menantu. Dua orang. Satu lagi menantu. Kahwin dengan menantu. Menantu pun dia tak tengok lah siapa dia. Menantu dia. Dia tengok, weh mengaji universiti mana ni? Universiti. Tak buat universiti mana. Nah. Masya Allah. Ini mesti hebat ni. Lah kali dengan dia. Kali kona habis semua. Mai tak mai dah masjid. Masjid negeri tak mai dah. Sebab apa? Ini semua ustaz-ustaz ahli bid'ah semua ni. Mak pergi mengaji dengan ustaz tu. Mak tahu dah ustaz tu siapa? Buat fitnah pula. Percaya pula tu. Mengaji dekat 2-3 tahun dah dengan ustaz tu. Tapi dia lagi percaya dengan menantu dia baru kahwin 4 hari dengan anak dia. Faham tak? Saya pesan sungguh-sungguh. Pesan sungguh-sungguh. Pilih menantu elok-elok. Bukan pilih anak, pilih menantu elok-elok. Dan anak kita dilatih dan dihantar elok kepada tempat dia. Ini penting musyawarah. Minta maaf, terpanjang pula leteran saya pada hari ini. Kita nanti hari Sabtu ni, 4 hari bulan kan? Sabtu ni 4 hari bulan. 4 hari bulan ni kita ada lagi. Kita ada fiqh pula. Saya akan baca kitab saya sendiri. Kitab yang saya terjemah. Kitab hukum hakam haid dan nifas. Pakcik pun namanya juga. Jangan dengar haid nifas, tak mau main. Ini bak orang perempuan punya ada. Walaupun kita tak keluar haid, tapi soalan tu banyak tanya kepada kita. Sebab kita pemimpin keluarga, kena mengaji. Saya akan bawa di kitab saya tu. Kitab tu sangat bagus. Yang dikarang oleh Habib Abdul Rahman As-Saggaf. Habib Abdul Rahman As-Saggaf ni ulama besar daripada Yaman, mengajar di Universiti Al-Ahqaf di Hadramaut. Alim besar. Dan kitab ni bagusnya sebab dia bagi misal banyak contoh. Banyak kitab haid ni, masalah haid yang jadi keliru kita sebab kita tak tahu macam mana nak memahami isu tersebut. Nak macam mana kita nak kira dalam bab kiraan apa semua sekali. Yang ni dikira haid ke tidak kira haid, kerana keliru. Saya mengajar kitab ni di satu sekolah di Kedah, di Maktab Mahmud. Habis mengajar ada seorang ustazah, cikgu ni datang jumpa saya. Mengajar pada pelajar perempuan. Ada lebih kurang 600 orang pelajar perempuan. Dan kemudian ada guru-guru lelaki yang teman saya sebab saya ni pemalu. Kalau mereka tak teman, saya malu saya nak cakap. Jadi mereka pun main teman saya sekali. Ustaz-ustaz kawan-kawan saya lah, dulu mengaji di Mesir sekali dan mengajar di sekolah Maktab Mahmud, mereka pun pakat teman saya. Mereka pun main dengar sekali saya mengajar. Habis mengaji, ada seorang ustazah cikgu ni main jumpa saya, dia menangis. Dia kata, ustaz, bila saya dah mengaji yang ni, walaupun sikit dia belajar pada hari ni, tapi dia kata, saya ni dah buat silap banyak dah ustaz sebelum ni. Macam mana keadaan saya ustaz? Ibadah saya sebelum ni macam mana tu? Nangis dia ustaz. Kerana dia silap faham pada masalah haid. Dia ingat kira betul, rupanya tak betul kira dia. Macam mana? Saya pun tanya dia balik, macam mana yang kira tadi? Dia kira, rupanya ada pandangan lain yang kata boleh pandangan sebut. Saya kata, tak apa, dah lepas dah. Tapi pandangan itu tidak kuat. Jadi jangan buat lagi. Dah selesai dah. Itu ada pandangan ulama yang sebut kata boleh. Okey, cukup guna pandangan tersebut. Sebab dah buat dah. Cuma lepas ni jangan buat lagi. Barulah dia rasa tenang sikit. Duduk bimbang ibadah dia sebelum ni tak sah. Berapa tahun dah dia kata duduk buat benda macam tu. Itu kena belajar. Bab haid, nifas, istihadah, hukumnya fardu ain. Nanti kita jumpa pada hari Sabtu nanti insya-Allah. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi kena musyawarah. Salah seorang penuntut ilmu telah bermusyawarah denganku dalam perkara menuntut ilmu. Yang mana beliau berazam pergi ke negeri Bukhara kerana menuntut ilmu. Dia bermusyawarah. Demikianlah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu agar dia bermusyawarah dalam setiap urusannya. Sekarang ni bukan penuntut ilmu je. Ibu kepada penuntut ilmu. Bapa kepada penuntut ilmu. Kena musyawarah. Sebab penuntut ilmu zaman dulu mereka pergi. Mereka sendiri yang nak tuntut ilmu. Sekarang ni kadang-kadang anak kita tak berkeinginan pun. Kita yang berkeinginan, maka kita yang kena musyawarah pada waktu tersebut. Kita yang kena pergi bincang dengan tok-tok guru.
Boleh tak saya nak hantar anak saya ke sini? Sesuai dengan hantar anak saya ke sini? Atau ada pandangan lain yang lebih baik bagi Tuan Guru? Kok Tuan Guru ada pandangan yang lain yang lebih baik? Dan kena ingat tuan-tuan, kita memang akan sedih berpisah dengan anak kita ketika belajar. Sangat sedih. Tidak tuan-tuan? Kita ada anak. Kita tahu nanti kita akan pisah dengan anak kita kerana kita akan hantar dia belajar. Lebih baik kita sedih sekarang, kita berpisah dengan mereka untuk mereka menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Daripada kita bersedih waktu kita masuk dalam kubur, dia tak boleh baca Yasin pada waktu itu untuk kita. Dan dia main tengok je mak dia. Main tengok, tak tahu nak buat apa. Dan kita akan rasa seronok tuan-tuan kalau waktu ketika kita mati, dia yang uruskan kita. Anak sulung, tolong kapankan kita. Anak yang nombor 2, tolong mandikan kita. Anak yang ketiga, jadi imam. Anak yang keempat, yang tahu macam mana nak uruskan ibu dia waktu dalam ni. Anak 1, 2, 3 pakat duduk di kubur baca talqin 3 kali kat mak dia. Semua anak-anak dia semua yang urus pada waktu itu. Apa rasa kita waktu itu? Apa perasaan kita waktu itu? Bahagia ni Allah yang tahu. Kenapa? Karena kita telah berjaya untuk menjadikan anak kita ni anak yang soleh. Tu kita harap tu. Daripada dia mengaji tinggi-tinggi, pandai dalam bidang keduniaan, tapi tengok-tengok baca Quran tak betul. Tapi kalau dia dua-dua boleh, alhamdulillah lagi khair, lagi comel. Baik. Demikianlah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu agar dia bermusyawarah dalam setiap urusannya, kerana Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya bermusyawarah dalam semua urusan walaupun tiada orang lain yang lebih bijaksana daripadanya. Nabi paling bijaksana, itu pun Allah suruh bermusyawarah. Maksudnya kalau orang bijaksana tak payah musyawarah lah kan? Tak. Nabi paling bijaksana pun disuruh musyawarah. Wasyawiruhum fil amri. Allah suruh Nabi bermusyawarah. Bagi hak Nabi wajib. Nabi wajib bermusyawarah. Bagi hak kita sunat. Sunat. Baginda kerap kali bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam semua urusan, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Hatta dalam bab beli bawang, hatta dalam bab beli makanan pun ditanya dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan dilakukan. Sampai macam tu sekali. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, sesiapa yang bermusyawarah tidak akan ditimpa kebinasaan. Orang yang musyawarah tidak akan menyesal, tidak akan rugi sekali-kali. Ada pendapat yang mengatakan manusia ini ada 3 jenis. Manusia ada 3 jenis. Yang pertama, lelaki. Maksudnya yang hebat. Sebut rajul ni kenapa? Karena sempurna. Ada yang separuh lelaki, nisfur rajul. Dan ada yang tiada apa-apa, la syai'. Nak kata pondan pun tak, nak kata apa pun tak tahu. Maksudnya ada yang lelaki, ada yang nisfur rajul, setengah lelaki, ada yang la syai', tak ada apa. Baik, apa perumpamaan ni? Yang dikatakan sebagai lelaki itu adalah orang yang mempunyai buah fikiran yang betul dan disertai dengan musyawarah. Orang yang disebut sebagai tokoh ini, maksudnya rajul, yang betul sempurna orangnya, adalah orang yang ada buah fikiran yang elok dan dia bermusyawarah. Dia orang yang hebat dalam pemikiran dia. Pemikiran dia kritis dan dia berbincang dengan orang untuk nak melaksanakan buah fikir dia. Yang kedua dipanggil nisfur rajul, manakala separuh lelaki pula ialah orang yang mempunyai buah fikiran yang betul tapi tidak disertai dengan musyawarah. Buah fikiran ada tapi tak musyawarah dengan orang. Maka tak comel. Nampak tak? Yang ketiga apa dia? Tetapi tiada buah Allah SWT. Yang ketiga minta maaf. Yang lelaki yang separuh ni apa dia? Yang ada buah fikiran yang betul tapi tak mesyuarat. Ataupun mesyuarat tapi tak ada buah fikiran. Ataupun dia mesyuarat tapi tidak ada buah fikiran. Ini nisfur rajul. Maksud dia main mesyuarat main bincang semua tapi tak ada buah fikiran yang baik. Ni panggil nisfur rajul. Kawan-kawannya mesyuarat juga dia. Yang penting mesyuarat juga. Digelar nisfur rajul, setengah lelaki. Dan yang tiada apa-apa ialah orang yang tiada buah fikiran serta tidak disertai dengan mesyuarat. Yang tak ada apa ni apa dia? Siapa dia tuan-tuan? Yang tak ada apa langsung ni, iaitu orang yang dah lah buah fikiran pun tak ada, mesyuarat pun tak mau, idea tak ada, bincang pun tak mau dengan orang. La syai', ini tak ada apa. Sebab ni yang boleh merosakkan. Ini yang akan merosakkan. Kita tak ada langsung dalam otak kita ni bagaimana untuk nak menyusun penuntut ilmu. Apa manhaj yang sepatutnya disusun oleh penuntut ilmu. Tiba-tiba tak mesyuarat dengan orang, terus pergi hantar ke tempat yang kita rasa seronok dengan diri kita.
Maka akhirnya kita jadi apa? Kita merosakkan masa depan anak kita pada waktu itu. Waktu itu dia sepatutnya dididik dengan elok, akhirnya disebabkan kita dididik dengan tidak elok. Ramai tak? Baik. Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bermesyuaratlah dalam urusan engkau itu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Tengok, Imam Ja'far As-Sadiq bagi panduan pula. Bagaimana untuk kita bermusyawarah? Dengan siapa kita nak musyawarah? Musyawarahlah kamu dengan orang yang takut kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Karena bab berkaitan dengan ilmu ini berkaitan perkara yang sangat besar. Dan dia berkait dengan suatu yang sangat mulia. Maka kalaulah dalam urusan keduniaan, dalam bab berkenaan pemilihan isteri, dalam bab berkenaan dengan pemilihan pembantu rumah, dalam bab pemilihan kereta pun kita bincang dengan orang. Saya nak beli Toyota ke, nak beli Honda ke, nak beli Proton ke, nak beli Pro 2, mana saja. Nah, beli Mazda. Oh, beda. Saya nak beli ini, beli ini. Kereta dalam bahagian, dalam syarikat ni pula, kereta apa yang sesuai dengan pendapatan saya, dengan apa yang saya ada sekarang ni. Ini. Orang akan bagi cadangan. Dalam bab tu kita bincang. Tuan-tuan, dalam bab keduniaan kita bincang. Ni dalam bab kereta, yang kereta tadi kita nak naik untuk perjalanan kita elok dalam dunia. Bagaimana dengan perjalanan kita nak menuju Allah Ta'ala? Kenapa kita tak musyawarah dengan ahlinya untuk mereka bagi tahu kepada kita, ini jalannya, ini kenderaannya yang patut kamu naik, ini alat yang kamu kena gunakan dalam perjalanan kamu. Kenapa kita tak bincang yang tu? Kita boleh bincang dalam bab nak beli kereta, dan ini dalam bab keduniaan kita. Kita takut rugi minyak, kita takut minyak makan teruk, kita takut kereta rosak tengah jalan, sebab kita tak akan sampai ke destinasi. Tapi kita tak bimbang, kita tak sampai kepada Allah dengan sebab kita salah dalam memilih kenderaan yang patutnya kita naik untuk menuju kepada Allah. Betul tak? Patutnya tu lebih dulu, kerana ilmu lebih mulia daripada keduniaan. Oleh itu kata al-Imam Ja'far Sadiq, bermusyawarahlah dalam urusan engkau itu dengan orang-orang yang takut kepada Allah dan menuntut ilmu adalah sepayah-payah dan setinggi-tinggi urusan. Oleh itu mesyuarat mengenainya tersangat penting dan lebih wajib daripada yang lain. Ni kataan kita seperti yang dimaksudkan oleh al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu. Karena Ja'far As-Sadiq adalah cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu baginda Rasul. Dan beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Di Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau adalah guru kepada para guru. Jangan ingat Ja'far As-Sadiq Syiah tak ada kaitan dengan Syiah pun. Syiah saja yang duk pin nisbah pada Imam Ja'far, pada dia tidak pun termasuk di kalangan mereka. Malah Imam Ja'far adalah min kibari awliya illahi ta'ala, ahli sunnati wal jamaah. Kibar awliya. Dan dia adalah manhajnya manhaj datuk beliau, iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang imam tuan-tuan pernah berdoa. Tu hari dia datang, dia naik satu bukit di Makkah, tengok ada seorang lelaki sedang berdoa di atas bukit. Lelaki tu angkat tangan, ya Allah, saya ni baju pun tak pernah ada, ya Allah, bagilah baju satu dekat saya. Turun baju. Dia buat pelik tuan-tuan ni karamah. Dia buat pelik pula dia kata, mana Allah minta baju turun ni. Ingat baju ada di sobor aja. Turun baju daripada langit kan. Baju kat dia. Kawan ni duduk bawah, duduk tengok ni alim sangat. Tengok orang hak duduk atas tu baca doa. Hebat. Kemudian angkat tangan lagi, ya Allah, saya dah lama tak makan, ya Allah, bagilah saya makanan sikit. Turun buah anggur satu bakul anggur. Maka ulama yang duduk di bawah ni naik kat atas bukit tadi, kata, wahai Tuan, saya ni teringin nak makan anggur tu sekali, boleh tak nak makan sikit? Lepas tu lelaki ni kata, kenapa pula saya nak bagi kat kamu? Kerana tadi waktu Tuan kat tangan macam tu, Tuan baca doa suruh turun anggur tu, saya tolong amin kat belakang. Saya ada sebelah abuan saya, dia kata. Saya tolong amin. Amin. Kan turun tu. Jadi saya ada sikit lah boleh makan. Maka kata fulan ini, alim ini, saya terlupa nama alim ni, dia ambil makan satu. Rasa dia lain macam. Ambil yang kedua, rasa lain daripada yang tadi. Rasa yang ketiga, makin sedap. Makin makan, makin sedap. Makin sedap. Tak habis-habis pula tu. Makin ada lagi buah tu. Makan, ada lagi buah tu. InsyaAllah. Lepas tu dia puji pula. InsyaAllah. Lawa baju Tuan. Lawa baju. Awak nak ke? Ni Syekh ni tanya, nak ke baju ni? Nak ambil? Nak ambil. Ni maksudnya orang ni tak ada dunia dalam hati dia. Sebab tu dia boleh minta terus daripada Allah. Boleh bagi ke orang bila-bila masa. Dia tak saja je.
saja. Kalau nak ya. Kalau kita siapa tak mau, turun daripada atas tu. Jadi bila dia turun, selesai turun tu sampai di Kaabah. Waktu di depan Kaabah, sampai ada lelaki ni yang angkat tangan baca doa tadi, sampai tu semua pakat buka jalan. Buka jalan habis semua, dan lelaki ni boleh pergi dengan senang. Seperti seorang raja boleh cium Hajarul Aswad dan bertawaf dengan tenang pada waktu tersebut, dan keadaan orang semua bagi ruang kepada dia jalan. Maka dia tanya kepada orang ramai, yang alim yang angkat tangan, yang tolong amin tu, yang dia pemakan buah tu, dia tanya, siapa dia lelaki tu? Siapa lelaki tu? Maka orang ramai kata, kamu tak kenal? Itulah cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu taala. Ini Ja'far Shadiq ini. Ini kita baca. Tuan-tuan ni karamah dia masya-Allah tabarakallah. Ini disebut dalam kitab Karamah Aulia. Nah, tuan-tuan boleh buka dan tengok dalam kitab Karamah Aulia. Banyak kitab karangan Karamah Aulia yang dikarang oleh Al-Imam Abi Nu'aim Al-Asfahani pun ada karang. Dikarang juga oleh Al-Imam An-Nabhani radhiyallahu taala anhu. Syekh Ismail Nabhani pun ada bahas juga berkenaan dengan Jami' Karamatil Aulia. Baik. Sikit lagi kita baca. Hukama Samarqand tadi pernah berkata, apabila engkau pergi ke negeri Bukhara. Ni tuan-tuan, cerita ni sebenarnya hak tadi ni. Imam Abu Hanifah kata, aku telah mendengar seorang alim daripada Bukhara, daripada Samarqand telah beritahu, kata, aku ini seorang pemuda telah datang dan bermesyuarah kepadaku. Tuan perasan tak muka surat 15? Muka surat 15 baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah. Baris yang ke sebelah daripada atas. Itu cerita dia. Laki ni cerita kata ada seorang penuntut ilmu datang musyawarah untuk menuntut ilmu di negeri Bukhara. Sampai kat situ kan cerita dia? Tak, cerita dia tak habis lagi sebenarnya. Cerita dia muka surat 16. Jadi yang ni demikianlah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu, sampailah kalam Imam Ja'far Shadiq. Ini dipanggil apa ni? Dalam bahasa Arab, dalam pengajian nahwu kalau kita mengaji, dipanggil jumlah i'tiradiyah, dipanggil. Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah ni apa dia? Kalau tuan-tuan buang semua ni, makna dia tak lari. Faham? Itu makna jumlah i'tiradiyah. Maksudnya dalam kalam dia cakap, dimasukkan perbahasan lain. Macam kita lah, macam ustaz tengah duduk cakap, lepas tu kono cerita lain. Nah, tengah duduk cerita hadis, lepas tu pi kono cerita lain. Duduk lama kemudian patah balik, masuk kepada perbincangan hadis. Maka hak yang kono tadi itu semua dipanggil jumlah i'tiradiyah. Maksudnya kalau dibuang jumlah tersebut, perkataan-perkataan itu kalau dibuang, lari tak makna dengan sambungan tak? Makna sebelum tu dengan sebelum ni sambung. Bersambung. Tengok kan bersambung. Cuba tuan-tuan buang tengok daripada demikianlah sepatutnya pada muka surat 15 sampai kepada kalam Imam Ja'far Shadiq. Lepas tu terus tuan-tuan sambung menuntut ilmu, terus sambung dengan cerita. Apabila engkau pergi ke negeri Bukhara, maka cerita dia bersambung. Sebenarnya ni cerita yang sama. Tuan-tuan jangan baca silap. Sebab tu dalam kitab ulama dulu, kita kalau belajar bahasa Arab, dia akan ada jumlah i'tiradiyah. Dia ada perbahasan baru, perkataan baru yang dimulakan. Ni bukan cerita dua. Tak. Ni cerita yang sama tadi. Ni kaedah dalam baca kitab bahasa Arab. Tapi ni kitab ada terjemahan lah. Hukama Samarqand tadi pernah berkata, dia kata apa? Apabila engkau pergi ke negeri Bukhara. Kata kat siapa ni? Kata kat budak tadi lah. Hak pemuda tadi yang jumpa dia tu. Kata dia jangan, kalau pergi ke Bukhara, ke negeri Bukhara. Bukhara di mana? Di utara Asia. Asia Utara. Dekat dengan tempat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Janganlah engkau cepat menukar imam. Jangan ikhtilaf alal a'immah. Maksud jangan kita duk pi kelas ni, pi kelas ni, pi kelas ni, pi terus masuk kelas mana-mana pun. Jangan terus macam tu. Kata Syekh ni. Sebaliknya hendaklah bersabar sekira-kira 2 bulan untuk meneliti dan memilih guru. Apa benda tu? Masuk zuhur dah. Tu bunyi apa tu? Abaikan. Baik. Apabila engkau pergi ke negeri Bukhara, janganlah engkau cepat menukar imam. Maksud jangan pergi berpindah-pindah kepada imam. Maksud menukar imam ni apa? Jangan kamu berpindah daripada kelas ke kelas. Saya teringin nak terjemah pula kitab ni. Saya kalau kita terjemah sendiri tu sedap sikit kita baca kan. Tak apalah, ni kitab orang tak apa. Komplain kitab orang marah pula lagi. Jangan kau cepat menukar imam lagi orang tak nak jelas. Terjemahan ni sebenarnya perlu jelas sampai kepada maksud dia. Menukar imam ni, menukar ulama besar apa makna menukar imam ni? Kita pergi tukar imam, macam tu kan?
Apa nak jelas maknanya? Tapi dalam bahasa Arab jelas maksud dia ikhtilaf 'ala al-a'immah. Ikhtilaf 'ala al-a'immah maksud dia apa dia? Berpindah-pindah daripada guru ke guru. Daripada ulama ke ulama. Maksudnya pergi kelas tu, pergi kelas ni, tak tetap. Kata Syekh, sebaliknya hendaklah bersabar sekira-kira 2 bulan. Duduk 2 bulan dulu untuk meneliti dan memilihnya sebagai guru. Maksud dia teliti dulu, tengok kelas guru ni macam mana. Tanya orang dulu. Tanya pula dekat orang-orang yang ada di Bukhara. Dekat alim-alim yang ada waktu tu dan juga dengan penuntut ilmu yang ada waktu tu, bagaimana pengajaran guru ni, bagaimana manhaj, metod yang dia gunakan. Bagaimana kitab yang dia guna tadi, kitab yang kecil, kitab yang rendah atau kitab yang dah tinggi, sesuai tak dengan saya? Tu kena tanya. Betul berapa ramai tuan-tuan yang pergi ke Mesir, yang duduk lama di Mesir tapi tidak mengikuti jalan yang sebetulnya, maka akhirnya dia tidak jadi apa. Satu perlu pada bimbingan. Tanya orang. Tanya kepada yang belajar lah. Kerana jika engkau pergi menghadap seorang ulama dan mula mempelajari pelajarannya, berkemungkinan cara pengajarannya tidak memuaskan hati engkau, lalu engkau meninggalkannya dan pergi mencari orang lain. Dengan itu engkau tidak memperoleh keberkatan dalam pelajaran. Nampak tak? Kita pergi dekat guru ni, kita tengok dulu dalam sebulan, kita kata, tak apa nak syok lah Tok Guru ni, pergi Tok Guru lain pula. Maka Tok Guru tu duk nampak kita dah, tengok tak main dah. Maka Tok Guru dia akan berasa hati, aku ni tak sedap ke ngajak ni. Kan? Sampai dia tu tinggalkan aku, tak main dah kelas aku. Sebab tu kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Adab dalam pengajian sangat kena jaga. Tuan-tuan, kalau kawan-kawannya nak keluar daripada majlis saya ni, kawan-kawan bagi isyarat sikit dekat saya. Jangan pakai keluar terus gitu je. Berasa hati saya ni kat depan ni. Saya nampak tuan-tuan semua. Ni tuan-tuan keluar gitu je. Bagi isyarat sikit. Nak keluar tu ada kerja, angkat tangan sikit. Tak apa, saya minta izin. Ni buat je ni. Maksudnya ustaz di hati saya. Orang Mesir tuan-tuan perasan tak? Orang Mesir kalau kata kita bagi salam dekat dia, Assalamualaikum, maka dia pun Waalaikumsalam. Tak sini. Kenapa tak sini tuan? Dimasukkan salam tu ke hatinya. Orang Melayu kita lepas tu tak masuk hati tuan ni. Lepas tepi ke tepi. Tengok orang Mesir punya ni. Cuba tuan-tuan tengok pula orang Turki. Orang Turki tua-tua kalau dengar selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak di sini tuan, tangan dia. Kenapa tak tangan di sini ketika selawat? Kerana dia memasukkan Nabi dalam hatinya. Kerana dia kata kepada hatinya, wahai hati, wahai jantungku, sabar. Kamu nanti akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Adab tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak keluar daripada majlis saya, angkat tangan dulu dah. Saya nak keluar. Macam tu. Kita dalam proses belajar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan marah kalau saya tegur. Ini tak keluar terus begitu je. Nak keluar. Saya nak keluar, keluar. Nak masuk, masuk. Nak keluar, keluar. Uih, saya ni sampai dia. Pintu hospital. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar kitab ni, habis kitab ni, tuan-tuan akan jadi seorang yang sangat mengasihi ilmu dan sangat beradab dengan ilmu. Wallahi wa rabbi Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, saya katakan bahawa kalau tak dapat banyak pun tuan-tuan akan ingat sungguh. Sebab saya punya cara mengajar, saya akan kata tu, pada waktu tu juga. Kalau belajar kitab ni, tuan guru tak kata pada waktu tu juga, lah kali teori sajalah. Faham tak? Bapak pun macam tu juga. Bapak-bapak pun macam tu juga. Faham? Kena macam tu. InsyaAllah jadi bagus. Ilmu tu barakah. Sebab tu guru ni kena sabar. Saya sabar sungguh tuan-tuan. Kalau saya tak sabar, saya akan jadi naga pada waktu. 9 dragon tu tambah 10 dragon. Orang ni. Jadi guru memang kena sabar betul. Kalau tak sabar, ini Allah, ya Allah. Lebih berat lagi tuan-tuan, ada guru-guru yang kurang sabar, yang suka sebut yang tak elok pada anak murid dia. Siapa yang buat ini tidak berkat ilmunya. Oh, senangnya dia sebut macam tu. Jaga-jaga. Guru-guru macam ni bahaya. Bahaya sebab apa? Sebab hakikatnya kata Al-Imam Alawi Saqqaf radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Bughyatul Murtasyidin, kata beliau, minta maaf, dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, Sayyidi Alawi Saqqaf kata apa? Dia kata, orang yang selalu menyebut kepada muridnya, kamu tak akan diberkati ilmumu. Maksudnya kalau anak murid tu ada sedikit yang tak elok dengan dia, terus dia kata kamu tak berkat ilmu. Hakikatnya kata beliau, guru itulah yang tidak berkat ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya tidak mampu menerangi murid tersebut sehingga murid tadi biadab dengan dia. Kenapa? Hakikatnya dia bukan melihat pada murid, melihat pada guru itu sendiri. Maka kerana itu guru kena sabar. Lepas tu Imam Abu Hanifah kata apa? Saya tetap dengan Imam Ahmad dan saya melihat dia seorang yang penyantun, dia seorang yang lemah lembut, dia seorang yang penyabar. Tengok. Tapi tuan-tuan kalau jumpa dengan guru yang garang, tuan-tuan kadang-kadang tak sabar dia jumpa dengan guru. Tapi kena jaga adab.
Sebab tu ada seorang ulama di Mesir yang kata Syekh Ali Jumaah tidak ramai muridnya kerana terlalu garang. Tapi kalau Syekh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ramai muridnya kerana dia lembut dan penyabar orangnya. Ramai muridnya. Tapi ada guru di Mesir yang tak ramai anak murid dia. Murid dia sikit kerana dia terlalu garang. Garang sungguh dia. Tak betul sikit, halau terus keluar daripada majlis. Itu dia. Syekh Abdul Karim Banjar di Makkah Al-Mukarramah, mengajar di Masjidil Haram. Anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Mandili. Ngarang kitab Penawar Bagi Hati. Syekh Karim Banjar menggantikan majlis beliau setelah Syekh Abdul Qadir meninggal. Tuan-tuan, Syekh Abdul Karim ni, kalau kata dalam kelas dia, buka buku, tengok dia aja. Buka kitab, tengok dia. Dalam kelas tak boleh tengok dia. Tengok kitab. Catatnya. Jangan tengok kat aku. Maksud dia, kena buka gampen, tok guru cakap apa, catat. Tengok dia saja. Tengok dia, tutup kitab terus. Balik. Dia balik. Anak murid terpingar terus. Weh, tok guru balik terus. Macam tu. Dan ada satu hari dalam majlis, tengah dia duduk mengajar, jadi apa tu dalam majlis tu, ada seorang ni, katanya dia tanya soalan, tak boleh jawab. Tengok tu lah. Bukan Syekh Abdul Karim, ni Syekh lain. Tanya soalan, anak murid tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, tuan-tuan, terus dia diam. Sampai habis majlis. Sejam diam, anak murid semua. Tak tahu nak buat apa. Tok guru duduk diam daripada awal sampai habis. Sebab tak murajaah. Kelas tak ulang balik. Mai duduk mengaji saja. Bila tok guru tanya, tak boleh nak baca balik. Tak boleh nak ulang balik. Tok guru sebut, semalam baru sebut. Tok guru saya, Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Nabil Ghamri, bila dia ulang-ulang dia akan kata, ni semalam dah sebut, bukan 20 tahun lepas. Baru semalam sebut, bukan 20 tahun lepas. Dia kata. Maksudnya nak tengok kita ingat. Bila tak ingat, tengok Syekh duduk diam. Dan akhirnya murid jadi apa, tuan? Murid tu akan jadi bekiak lepas tu. Lepas tu ada kadang-kadang kegarangan guru, kadang-kadang menjadi kebaikan kepada murid. Dan kadang terlalu garang sangat pun menyebabkan murid tadi akan lari pada waktu tersebut. Yang terbaik apa dia? Sederhana. Saya garang juga, tetapi kadang-kadang. Tak selalu. Nah, tuan-tuan tak nak tengok kegarangan saya yang betul. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak main mengaji terus dengan saya. Baik, saya kata dulu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung. Ya. Soalan baca tentang masalah. Okey, baik. Masalah ketetapan kadar pemberian sagu hati kepada guru. Dia kakak tanya kepada saya kan, kenaan dengan masalah tersebut. Bagaimana masalah tadi untuk kita faham dengan jelas. Sekarang ni masalah yang pertama, tidaklah dianjur kepada guru dan sangatlah mengaitkan kalau guru tadi meletakkan kadar bayaran kepadanya. Saya sendiri antara orang yang tidak bersetuju dengan masalah tersebut. Cuma orang yang menguruskan para guru tersebut perlu untuk dia sendiri yang mengambil faham dan juga ambil reti tentang bagaimana dia berkhidmat kepada guru pada waktu tersebut. Karena memuliakan guru bermakna dia memuliakan ilmu yang ada pada ulama tersebut. Hakikatnya ketika dia memberikan sagu hati kepada guru dia tersebut tadi ni, itu sebenarnya adalah timbal balik kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya tak boleh bayar pun, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kalau bayar mengajar satu huruf, kata Sayyidina Rasul SAW, dia disebut di Sayyidina Ali juga. Sayyidina Ali kata, siapa yang mengajarkan aku satu huruf, maka aku menjadi hamba kepadanya. Maknanya apa dia? Maknanya orang yang diajarkan tadi menjadi milik kepada tuan guru tersebut. Terus seakan-akan begitu. Bayangkan mengajar banyak huruf. Bayangkan mengajar kepada kita jalan menuju ke akhirat. Bila-bila lagi nak kena beradab dengan guru tersebut. Tiba-tiba kita berkira dengan guru tadi dan kemudian kita main-main dengan dia pada waktu tersebut. Maka ini benda yang tidak sepatutnya. Saya tidak katakan bahawa kita ni letakkan dengan harga tertentu kepada para guru, para ustaz dan sebagainya. Tidak, bukan masuk itu. Cuma jangan sampai menghina guru tersebut. Itu saja. Nah, dan kena fikirkan benda tersebut. Sebab kalau tuan-tuan kata kenapa pula nak kena bincang bab tu tak? Kena bincang bab tu kerana ada orang kadang dia tak mau faham. Dan naknya berat cakap bab-bab ni tuan. Berat cakap. Tapi orang panggil apa? Dah ditanya soalan, cakap juga sikit kan bab tersebut. Lepas tu kena faham bagi betul-betul masalah ni. Hakikatnya kita kata, kalau tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi SAW sebut, orang yang menyiapkan kuda untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kuda yang dia siapkan untuk jalan Allah Taala tersebut, peluh kuda tersebut, taik kuda tersebut,
kencing kuda tersebut, makan kuda tersebut, semuanya menjadi jariah kepada yang menjaga kuda tadi, yang dia siapkan untuk jalan Allah. Tuan-tuan, kalau kuda yang digunakan di jalan Allah Ta'ala, kencing dan najisnya pun menjadi pahala kepada tuan yang menjaga kuda tersebut, yang tujuannya untuk jalan Allah. Bagaimana orang yang membiayai guru dan juga membiayai penuntut ilmu untuk menuntut ilmu agama Allah Ta'ala, yang orang-orang ini nanti akan memperjuangkan agama Allah Ta'ala dengan ilmu pada waktu tersebut. Maka pahalanya lebih lagi berlipat ganda pada waktu tersebut. Sebab tu jangan kita berkira dengan guru kita. Jangan berkira. Ada masjid-masjid yang kadang-kadang ada berkira sungguh dengan ustaz. Tapi kalau nak buh lampu masjid dia, itu tak apa. Kalau nak buh tu pagar masjid dia, tak apa lagi. Tapi dengan ustaz-ustaz cukup berkira. Ada orang masjid kat orang kampung, kat belah Kedah tu. Lah ni kurang dah. Dulu ni ada lagi. Sampai ustaz tu dia kira pula jauh mana mai daripada rumah dia dengan masjid. Kalau ustaz ni mai pada ustaz, mai ke kampung dia, bagilah 50. Kalau ustaz ni duduk kat kampung, bagi 20. 20 tuan-tuan. RM20 2 jam, sejam mengajak kitab tauhid. RM20. Kena ikhlas lah ustaz. Yalah, kamu minta ustaz ikhlas. Kamu ikhlas tak? Dia duk minta ustaz ikhlas. Ikhlas ni bab dalam. Kita pun kena ikhlas juga dengan guru kita. Ni kita tak ada ikhlas dengan guru kita. Kita duk minta dia ikhlas. Lah kali dia tak ikhlas lagi, hang baru tahu. Lepas tu kata pula, ustaz apa tak ikhlas? Weh, dia pula tahu ikhlas tak ikhlas. Ikhlas benda tak nampak. Ikhlas ni benda dalam. Bukan dengan benda luaran kita. Jadi sebab tu saya pesan sungguh-sungguh untuk kita ni fikir balik elok-elok. Bukan kita kata suruh jangan banding. Saya tak suka bandingkan dengan artis. Tak boleh macam tu. Ada orang yang kata artis bagi sampai berapa ribu. Ustaz-ustaz bagi kira. Mana boleh banding? Tu qiyas ma'al farik. Tu qiyas dengan benda tak betul. Mana boleh banding dengan artis? Dan tidak ada bandingan sebenarnya. Nah, ilmu tidak boleh dibeli. Cuma jangan kalau bincang pula masalah meletakkan upah pada pengajaran agama, boleh ataupun tidak boleh? Hukumnya boleh, kata ulama. Hukumnya boleh. Dan ini keperluan pada zaman sekarang. Ustaz pun orang juga. Dia bukan malaikat. Tak makan, tak minum. Tak kahwin. Tak ada anak. Terbang saja tak apa. Main naik kereta. Ada minyak kereta. Ada anak bini kat rumah. Lepas tu suruh ikhlas. Lepas tu dia bagi makan anak bini, dia makan ikhlas. Ikhlas. Nak makan. Hakikatnya dengan Allah Ta'ala. Guru tu sendiri dengan Allah sebenarnya. Dia dengan Allah waktu tersebut. Kalau dia datang kerana duit tersebut, tu dia dengan Allah. Tu kamu punya pasal, kamu dengan Allah Ta'ala. Tapi kita yang ikhlas pada waktu tu dengan guru kita, tu kita pula dengan Allah. Masing-masing dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu guru yang dapat sumbangan daripada para murid beliau, maka dia kena ingat bahawa ini amanah daripada Allah Ta'ala. Ini amanah daripada Allah. Ini orang bagi kepada kamu kerana kamu telah menyampaikan ilmu tersebut. Baik, adakah kamu berharap dengan benda ni, dengan ilmu tersebut? Maka waktu tersebut ilmu kamu tak ada apa. Tapi bagi tadi, kita kata tu sebagai hadiah lah. Tak ada apa nak bagi kepada ustaz. Nak bagi kat ustaz anak dara pun, kami anak tak apa nak ada lagi. Ustaz pun dah ada bini. Tak lagi bini ustaz lepuk kepala ustaz pula. Jadi kami bagilah ni sikit kat ustaz. Moga-moga jadi manfaat untuk ustaz. Lepas tu ada tutup guru kita yang kadang-kadang dia rigid, tuan-tuan. Jangan sebut kat dia sikit pun. Bagi kat dia satu, bagi je. Jangan nak sebut apa. Tok Guru Haji Sa'ad Merogoi di Kedah. Tuan-tuan pernah dengar Tok Guru Sa'ad Merogoi? Tuan-tuan kena pergi Kedah. Nanti. Saya 6 tahun lagi akan balik Mesir. Saya akan duduk di Kedah. Tuan-tuan kena lawat saya nanti. Pondok saya nanti di Kedah. Pondok tak buat lagi pun. Hutan lagi. Nanti akan buat pondok nanti. Tuan-tuan, Tok Guru Haji Sa'ad Merogoi ni kalau orang bagi duit dekat dia, orang kata dekat dia, Tok Guru nak ambil duit tu. Dia dah buat tambang. Dia tambang semua duit tu. Tambang dulu 3 kupang ya. Kalau bagi 50 tu tambang. Hak yang kolek bah tu, konduktor bah tu mai tanya Tok Guru nak pergi mana? Nak pergi Kurang Nerang contohnya. Dia orang pokok senang. Jadi bila dia bagi tiket dulu lah berapa kupang ya. Bagi. Kalau bagi RM20, RM30, RM20 tu akan bagi. Keep the change. Kerana tadi orang tu bagi kat saya suruh buat tambang. Tu tambang, semua ambil tambang. Dia takkan guna sendiri. Sebab tu depa kalau bagi kat dia tak akan sebut dekat dia, Ustaz, Tok Guru ni duit tambang. Pakai tambang lah tu. Kalau pergi beli tiket RM40, bagi RM150 dia bagi kat tokek tiket tu. Nak ambil semua. Lagi kalau ada orang lain nak main beli lagi, bagi kat dia sekali. Saya tolong beli. Siap-siap. Ni orang yang warak sungguh. Tapi kalau kita orang bagi tu, Ustaz nak buat duit tambang, dia fikir tambang sebahagian lagi ada lah. Tu Ustaz lah. Tak macam Tok Guru Sa'ad Merogoi. Tok Guru Sa'ad Merogoi ni masya-Allah, tuan-tuan. Jalan tahyang. Kalau hujan tak kena hujan.
Kalau kita tak kena hujan juga, sebab duk lari tau. Pakai payung, dia tak. Memang jalan kena hujan, tak kena hujan. Pernah sekali dia berjalan, dia lah habis saudara. Dia jalan, jatuh dan layak sebab ada anak murid seorang ikut belakang. Anak murid seorang ni ikut belakang dia juga. Ikut-ikut, pegang Tok Guru, jatuh dua-dua layak, tenggelam terus. Serban Tok Guru ya, timbul. Masuk sampai ke rumah Kenuri. Kata ada orang pakat perli. Orang kata kat Tok Guru. Tok Guru, tadi jalan kot mana ni? Kami nampak hilang layak tadi. Dia tahan cakap elok sikit, dia kata, pegang baju aku ni tengok. Pegang baju tak basah tuan-tuan ni. Rupa-rupanya dia jalan dalam ayak tak basah juga. Dia jalan dalam ayak tu, tak basah baju dia walaupun setitik. Itu dia. Dia Tok Guru Jisak Maudai. Makam dia di mana? Di Pokok Senang. Bukit Buluh. Kampung Bukit Buluh. Masuk dalam sikit. Ini wali-wali Allah Ta'ala yang ada di Kedah. Dia ni kalau berhenti semayang, waktu dia tepat pada waktu dia. Kalau dia naik bas, dia habaq kat pemandu bas, tolong berhenti, saya nak semayang di masjid. Pemandu bas kata mana? Boleh Tok Guru. Semua orang ramai ni mana boleh berhenti. Sampai depan masjid, bas mampu. Mesti mampu. Bas kampung berhenti kat depan masjid. Dia kata apa lah, turun semayang dulu no. Turun semayang. Lepas tu pakatlah ada lambah tu, pakat pergi semayang juga. Pemandu bas seorang yang duduk kalut. Macam mana nak buat bas ni? Habis semayang, dia naik balik atas bas. Dia kata tak payah duk buat teruk lah. Start je, tak ada apa pun. Start balik, boleh start balik jalan. Sebab tu lepas tu orang dah tahu dah. Kalau Tok Guru naik bas saja, habaq kata nak turun semayang, orang memang akan berhenti terus. Sebelum bas mampu. Orang kata baik-baik tu, baik. Kita akan berhenti semayang kat masjid. Kalau dia habaq. Ni ahwal dia, wali Allah Ta'ala. InsyaAllah macam-macam orang. Ni orang macam-macam tuan. Sebab tu, kita tak macam dia. Yang jenis orang bagi guna semua duit tu pada yang orang tu niatkan. Nah, ala kulli hal kita kena niat yang ikhlas waktu kita bersama dengan guru kita insya-Allah. Allah Taala akan berkat dengan apa yang kita korbankan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya jemput pada tuan-tuan semua hari Sabtu nanti. InsyaAllah jemputlah anak-anak kita, adik-adik kita yang kalau datang ke sini, pakat-pakat mari kita belajar kitab berkenaan dengan haid. Sekadar kita mampu pada hari itu kita akan cuba diskusikan sebanyak mungkin. InsyaAllah. Setakat dulu, wallahualam. Ya, ya.